Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar sihat walafiat bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Sekarang musim PKP makin lama pun makin banyak juga, tak kurang lagi 15,000. Okey, jadi pelajar kita teruskan pembelajaran kita. Apa pun pelajar tetap teruskan tuition. Okey. Jadi pelajar, kita minggu-minggu yang sebelum ni, kita dah belajar asas kepada penjata kewangan. Pelajar asas penjata kewangan. Memula pelajar, apa yang memula kita nak kena tahu. Cara rasanya semua cikgu dah masukkan dalam video. Nanti pelajar-pelajar mungkin ada pelajar yang baru join hari ni. Pelajar-pelajar kena ikuti video itu yang sebelum ni dulu. Iaitu pelajar asas dia, pelajar kena tahu apa? CFA account. Siapa-siapa yang masih mungkin dapat 50-50, tengok balik. Pelajar kena ikut aturan dia. Sebab dalam form 4 pelajar belajar ikut kitaran perakaunan. Step by step. Okey, jadi pelajar mesti kena tahu CFA account. Apa dia CFA account? Belanja, hasil, aset, liability, equity. Mesti kena tahu. Lepas tu dah tahu CFA account, kena tahu juga catatan kontrak. Ada 5 catatan kontrak. Okey. Okey, lepas tu pelajar kena tahu apa yang nak rekod dalam penjata kewangan. Apa penjata kewangan ada berapa pelajar? Yang pertama ialah apa? Akaun perdagangan. Mesti tahu perdagangan. Okey, kedua nak tahu apa? Akaun untung rugi. Dan yang ketiga nak tahu apa? Akaun PKK. Okey, cikgu ulang balik. Perdagangan nak ingat apa? Belajar nak cari apa? Akaun perdagangan. Nak cari apa? Ingat lagi tak? Nak cari apa perdagangan? Untung kasar. Ya, betul. Untung kasar atau rugi kasar. Okey. Akaun untung rugi nak cari apa? Untung rugi? Untung atau rugi bersih. Untung atau rugi bersih. Dan last sekali PKK yang menentukan jawapan kita seimbang atau tak. Betul? Imbang kenapa? Kita semua imbang sebabkan kita punya kitaran perakaunan betul. Kalau salah dekat mana? Mungkin salah dekat perdagangan. Mungkin salah dekat kira kat untung rugi. Mungkin salah dekat PKK. Okey, alright. Okey pelajar. Jadi pelajar bila buat penjata kewangan pula, cikgu ajar 2 format. Format asas kita belajar ialah apa? Kita mula dengan perdagangan dan bentuk T. Untung rugi bentuk T, PKK bentuk T. Betul? Minggu lepas saja baru kita tukar kepada bentuk peperiksaan iaitu apa? Dalam bentuk penyata. Okey, jadi bentuk T tak keluar periksa ke? Okey, pelajar. Memang dua-dua skema diterima. Bentuk T pun terima, bentuk penyata pun terima. Tapi skema SPM dalam bentuk penyata. Untuk semua topik kecuali topik persamaan perakaunan je. PKK dia dalam bentuk T. Alright? Okey, tapi kena tahu dua-dua. Secara asas kena tahu dulu. Okey? Alright. Jadi pelajar seterusnya belajar. Okey, cikgu nak tahu dulu. Pelajar-pelajar berjaya tak buat untuk soalan cuba 2, cuba 3, cuba 4. Okey, tak ada pertanyaan tak? Okey, siapa nak tanya, tanya dulu sebelum cikgu masuk yang tempat lain dulu. Ada tak? Ada tak nak tanya? Ada pelajar, ada tak nak tanya? Cikgu share dulu. Ada tak? Ada tak siapa nak tanya? Buat tak? Soalan 3, 4 tu buat tak? Cuba 2 buat tak? Cuba 2. Buat. Cuba buat ke tak? Dia besarkan. Buat tak pelajar? Cuba buat tak penyata ni? Okey, ada pelajar yang dah buat. Ada pelajar saya tengok lah siapa yang hantar pada saya. Saya dah check. Cuma saya lupa seorang pelajar tu. Nama dia siapa Sekejap, saya tengok sekejap. Nama dia siapa Ada pelajar hantar kat saya ni. Saya lupa lah. Sekejap dia hantar dekat WhatsApp saya. Tu yang saya tak jumpa dia punya. Sekejap Ada, dia hantar pada saya. Okey, saya lupa. Siapa nama dia? Saya ingat tadi. Tadi saya dah semak dia punya. Siapa namanya? Saya pun tak ingatlah nama dia. Yang hantar pada saya, baru hantar pada saya. Dia hantar. Sekejap je. Sebab dia baru hantar. Okey, Antonio hantar. Antonio salah dekat untung modal awal je. Antonio tengok balik Modal awal awak ambil 12,000. Sedangkan modal awal ialah 25,000. 12,000 tu adalah inventory akhir. Awak ambil modal awal tu patutnya 25,000 tapi awak ambil 12,000. Tu je. Antonio nanti betulkan balik Okey, pelajar ada nak tanya tak? Siapa nak tanya? Tanya. Pelajar, dah buat belum soalan nombor 3 ni?
Siapa yang dah buat ni? Siapa dah belum ni? Siapa dah buat, siapa belum ni? Secara jujur dah buat ke belum? Buat. Dah buat. Imbang tak? Imbang. Yang lain buat tak? Sempat buat tak? Tak sempat cakap tak sempat. Sempat ke? Yang lain dah buat belum? Cepat-cepat respon. Kalau tak nanti susah. Okey. Sempat buat separuh je. Sempat buat. Tapi tahu tak buat macam mana? Boleh lah. Okey. Alright, jadi pelajar kena cuba buat. Pelajar, kalau pelajar buat bentuk T dah siap, bentuk nyata pelajar kena buat. Pelajar jangan tunggu. Kadang cikgu belum sampai lagi, tak apa. Kita belajar dulu. Nanti kita ada banyak masa ulang kaji, kita akan ulang kaji back pada topik awal semula. Alright, kita akan balik semula. Pelajaran kita akan ulang 2-3 kali. Jadi, untuk tatan 5, pelajar dah bersedia. Nanti dah masuk tatan 5, pelajar dah bersedia. Semua topik. Sebab form 4, awak pandai, form 5 kacang gorengnya pelajar. Form 4, awak tak pandai, form 5, merangkak-rangkak awak nanti. Belajar, topik form 5 lebih besar. Awak ingat, topik form 5 kita tak belajar macam PT3. Belajar form 1, form 2, belajar sikit-sikit, form 3 nanti belajar betul-betul belajar pun boleh lagi. Tapi form SPM tak boleh. Form 4 dengan form 5 topik berbeza. Belajar. Form 4 kena mantap. Tak mantap form 4, form 5 tak boleh bawa. Itu yang saya nyatakan lah. Okay, alright. Jadi pelajar, hari ni kita nak belajar yang berikutnya pelajar. Okay. Ini nanti pelarasan pelajar cuba buat lah. Okay. Pelajar, cuba chat. Cikgu nak chat sikit dengan awak ni. Okay. Tuliskan dalam chat tu. Pelajar, cikgu nak tahu berapa ramai dah buat soalan 4. Tengok sikit. Cek sikit situ berapa ramai dapat soalan 4. Dah ke belum? Tulis sikit. Cikgu nak baca sikit. Tulis dah ke belum? Itu je. Secara jujur je. Dah ke belum? Itu je. Tak apa. Tak apa. Cikgu nak sekali vote sekali lalu je. Cikgu nak tengok. Belum lagi. Tulis. Ini lebih kurang ada 40 orang. Cikgu nak jawapan majoriti. Belum buat lagi. Belum. Okey. Lagi sikit. Ramai belum ni. Semua busy ni. Busy je. Okey, alright. Okey, tak apa. Okey, jadi pelajar, untuk pembukaan kelas hari ni, untuk pembukaan kita buat soalan 4 dulu. Boleh Okey, kita buat soalan 4 sebelum kita mulakan dengan topik yang baru hari ni. Hari ni sepatutnya nak belajar pelarasan. Tapi tak apa, dia ada kaitan juga dengan hari ni. Ada kaitan juga dengan yang penyata kewangan. Penyata kewangan ni kena mantap dulu. Kalau tak, susah. Okey, tak apa. Okey, jadi pelajar kita cuba buat soalan nombor 4. Boleh tak pelajar kita cuba buat sama-sama sekarang ni? Boleh? Okey, alright. Sekarang. Okey, sekali lalu pelajar, kita kena label. Okey, pelajar, cikgu ringkaskan balik. Pelajar, kita dalam civic account kita ada belanja. Belanja cikgu pecahkan kepada 2, iaitu belanja apa? Belanja belian dan juga belanja lain-lain. Betul? Okey, kita ada hasil. Hasil ada 2. Hasil apa? Hasil jualan, hasil lain. Betul. Aset ada 2. Aset apa? Aset bukan semasa dengan apa? Aset semasa. Liability ada 2. Liability apa? Liability bukan semasa, liability semasa dan juga equity milik. Okey, semua item-item ni perlu dimasukkan dalam mana? Penyata kewangan. Okey, nak masuk mana? Semua ada bahagian-bahagian dia. Tak boleh masuk tempat-tempat lain. Tak boleh. Dia ada 3. Okey, yang cikgu senaraikan sekarang ni. Cikgu. Skrin cikgu blur. Blur Okey, cikgu yang lain blur nampak. Cikgu share skrin jap. Kasih besar sikit skrinnya. Cikgu punya pakai skrin yang kedua ni nampak macam okey. Boleh nampak tak? Pelajar boleh nampak tak? Clear tak? Boleh. Yang ni clear. Yang ni clear. Okey, alright. Okey, alright. Okey, jadi pelajar cikgu teruskan pelajar sekali lalu pelajar. Okey, jadi pelajar mesti kena follow video-video yang sebelum ni. Kalau tak pelajar susah nanti Okey, jadi pelajar belanja belian dengan hasil jualan akan masuk ke mana? Akan masuk dalam akaun yang pertama kita nak buat, akaun perdagangan. Akaun apa? Perdagangan. Perdagangan. Okey, kedua apa dia? Belanja lain-lain dengan hasil lain-lain akan masuk mana? Akaun untung rugi. Akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi. Dan last sekali apa pelajar nak buat? Okey, last sekali pelajar, semua aset, semua liability, semua aset bukan semasa, aset semasa, semua masuk mana? Akan masuk dalam PKK, penyata kedudukan kewangan. Boleh pelajar? Jadi pelajar kena tahu.
Pelajar kena tahu dulu apa dia belanja belian ke belanja lain. Hasil jualan ke hasil lain. Pelajar kena tahu tu. Okey, sekarang pelajar kena susun. Okey, yang masuk perdagangan kita akan label sebagai P saja. Okey, yang masuk untung rugi kita akan tulis label U saja. Okey, kalau PKK apa yang sesuai? PKK. Kita tulis PK lah. Tulis apa? PK. Tulis PK. PK atau PK atau K cukup. Okey, PK. Okey, jadi pelajar sekali lalu. Kita tulis sekali lalu. Labelkan sekali lalu. Okey, belian dan jualan. Nak masuk mana? Belian dan jualan. Sekali lalu. Cikgu pakai pen merah. Okey, P. Okey, mana belian, mana jualan? Belian mesti debit, jualan mesti kredit. Sebab apa? Belian adalah belanja, jualan adalah kredit. Ini soalan-soalan asas. Soalan-soalan asas. Okey, perabot masuk mana? PK. Okey, sebut PK. PK ada banyak. ABS, AS, LS, LBS. Banyak. Jadi sebut je debit, dia mesti apa? ABS. Semesti asset. Asset apa? Bukan semasa. Okey, pulangan. Pulangan masuk mana? PU atau PK? P. Okey, pulangan. Okey, pulangan ingat dia ada apa? Kontra. Dia ada apa? Akaun kontra. Kontra masuk apa? Nombor dia akan jadi negatif. Betul? Negatif. Okey, jadi 300 ni pulangan apa? Pulangan jualan. Okey, 246 pulangan belian. Jangan lupa pulangan belian. Okey, seterusnya inventory 1 Ogos. Ni 1 Ogos. P. Betul, P. Upah. P. Betul. Faedah. Faedah debit dipanggil faedah dibayar. Jangan lupa faedah dibayar. Okey, bayar. Dia ada apa? U. Betul? Kalau U debit adalah belanja, kredit adalah hasil. Jangan lupa. Commission. U. Commission ialah belanja. Debit ialah commission apa? Dibayar. Kalau kredit dipanggil apa? Commission diterima. Itu kena jelas Okey, sewa. U. Okey, sewa ni sewa apa? Diterima. Sebab apa? Kredit hasil. Tu jangan lupa. Diskaun. Debit. Diskaun apa? Diberi ke diterima ni? Diberi. Okey, diskaun diberi ialah kategori apa? PU atau PK? Okey, apa dia? U. Betul. Gaji. Gaji. U. Okey, gaji tak boleh tulis dibayar. Gaji saja. Sebab gaji tak ada tempat, dua tempat. Belanja. Dia mesti belanja. Insurans. U ke P? U. Kalau perdagangan ialah insurans atas belian. Jangan lupa Kadar bayaran. U. Okey, belanja am. U. Kenderaan. PK. Kategori apa PK? Aset bukan semasa. Okey, commission. Commission apa ni? Kredit. Diterima. Jadi dia apa? U. Jangan lupa. Pinjaman bank. PK. Kategori apa? LBS. Jangan lupa. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Pelajar dia sambung pelajar. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Dia sambung dia tak muat ni. Patutnya kat sini. Okey, jadi pelajar ini adalah apa? Akaun belum terima, akaun belum bayar. Dua-dua dekat mana? Dua-dua dekat PK. Betul? Cuma ABT akan masuk AS. ABB akan masuk mana ABB? ABB akan masuk dekat LS. Jangan lupa. Okey, mana dia ABT? ABT mesti debit sebab dia asset. ABB yang mana ABB? ABB mesti kredit sebab dia liability. Tu kena jelas. Okey, bank. Bank ni, bank ke bank overdraft ni? 345. Overdraft. Bank overdraft. Okey, tunai. Okey, bank masuk mana? Bank adalah PK. As liability semasa. Jangan lupa. Tunai masuk mana? PK juga. Kategori apa? Tunai? Aset semasa. Bagus. Modal masuk mana? PK. Sama PK. Kategori apa? Equity pemilik. Jangan lupa. Angkutan keluar. Masuk mana angkutan keluar? U. Jangan lupa U. Okey, U debit adalah belanja. Premis. PK. Kategori apa PK? Aset bukan semasa. Okey, selesai. Okey, semua ada rumah-rumah masing-masing. Sama ada perdagangan Cikgu nak tanya, untuk PKK. Ya, nak tanya apa? Apa upah tu perdagangan? Upah Untung rugi. Gaji baru perdagangan. Gaji baru masuk apa ni? Kalau gaji baru masuk dalam untung rugi. Kalau upah dan gaji untung rugi. Dia macam ni Dia macam ni. Upah saja
perdagangan. Okey, upah dan gaji. Sorry, jadi saya buat dulu gaji. Tapi soalan sekarang, kalau soalan sekarang semua dia akan sebut lah upah atas belian, dia akan sebut macam tu. Jelas lah, dia tak nak pelajar keliru. Kalau gaji ialah apa? Untung rugi. Okey, kalau upah dan gaji, apa? Untung rugi. Okey, boleh? Oh, maksudnya kalau upah dia memang Perdagangan. P. P. Betul. Okay. Upah je. Kalau insurans lain. Kalau insurans saja untung rugi. Betul. Kalau insurans atas belian perdagangan. Betul? Jangan keliru dia keliru sikit kan ni. Keliru sikit. Kalau insurans saja ialah apa? Untung rugi. Kalau insurans atas belian ialah apa? Perdagangan. Itu kena ingat. Okay, alright. Okay, boleh? Clear? Buat catatan sikit mana-mana. Okay. Alright, okay. Dekat maklumat taman. Okay, maklumat taman. Hari ni kita nak belajar maklumat taman sebenarnya. Tapi tak apalah, kita buat ni dulu. Okay, maklumat taman ni ada satu je. Apa dia maklumat taman? Inventory akhir. Sebut inventory akhir, semua maklumat taman rekod berapa kali? Mesti rekod 2 kali. Okay, nak rekod kat mana ni? Satu dalam perdagangan. Satu lagi dekat mana? Penyata kedudukan kewangan. PKK dekat mana? PKK dekat mana? Aset semasa. Tu kena ingat. Okey, kena ingat satu per satu. Okey, jadi pelajar tanpa buang masa, kita cuba buat. Okey, cikgu keluarkan kertas sekejap. Kita akan buat satu per satu untuk soalan ni. Mana dia punya ni? Okey, ni kertas dia. Siap cikgu buat pakai kertas lain. Sekejap cikgu tengok jap. Okey, sambung sekejap. Okey, pelajar ready kertas Okey, ready kertas, kita akan buat sama-sama. Sila lalu. Okey, cuma cikgu akan pecahkan pada 2 skrin. Okey, harap pelajar boleh nampak pelajar boleh nampak. Okey, boleh nampak tak 2 skrin kalau saya buat macam ni? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, jadi pelajar kita terus buat soalan nombor apa ni? Ini soalan nombor 4, cuba 4. Okey, jadi buat catatan sikit dulu cuba 4. Memang ada kaitan pun. Hari ni walaupun ini kita dah ada kaitan juga. Cuba 4. Pelajar, cikgu tak nak nanti kalau cikgu tak bincang time tu lah pelajar cuma kertas semua kosong. Tak nak. Okey, nanti jangan lupa lepas kelas ni cikgu masukkan jawapan 1, 2 dan 3 Cuba 1, cuba 2, cuba 3. Okey, jadi nama dia siapa, nama perniagaan dia soalan ni? Bising, perniagaan bising. Jadi tuliskan nama perniagaan bising. Okey, kita akan buat satu-satu. Perniagaan bising. Okey, alright. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berapa? Okey, 31 Julai. Last akaun dia ialah 31 Julai 2018. Okey, kalau akhir dia 31 Julai, dia mula bila? Mula dia 1 Ogos. 1 Ogos hingga 31 Julai cukup setahun. Cukup setahun Okey, jadi pelajar satu-satu. Kita sedang buat apa ni? Nak cari untung kasar, buat perdagangan dulu. Mesti buat akaun perdagangan. Okey, tajuk dia dulu kita buat bentuk T, kita buat asasing. Perdagangan lain, untung rugi lain. Tapi untuk buat bentuk nyata, pelajar akaun perdagangan untung rugi mesti digabungkan. Alright. Jadi pelajar, ini pelajar siapa-siapa yang tertinggal kelas minggu lepas, pelajar kena tengok video. Sebab minggu lepas memang cikgu detailkan satu-satu macam mana formula dia dan sebagainya. Okey, jadi ini cikgu nak buat latihan je sekali lalu. Okey, jadi yang dah buat cikgu akan highlight. Okey, jadi pelajar yang pertama ialah apa? Jualan. Saya tengok P je. Kita tengok P je. Kita tengok P. Mana P? Cikgu tandakan P dulu. P. Cikgu tandakan P dulu Kita tengok P je. Yang lain jangan tengok. Okey, P dia ada situ je. Okey, yang pertama kita nak masukkan apa? Jualan. Okey, berapa nilai jualan? 58
769. Jadi masukkan terus. Ini cikgu dah sediakan jawapan siap ni. Tinggal masukkan nombor je. Jadi cikgu nak tunjuk kenapa cikgu susun. Sebab perdagangan ni kena ikut disiplin. Itulah susunan dia. Kena ikut disiplin. Okey, habis. Tambah. Tolak. Tolak dengan apa? Pulangan belian. Ada pulangan belian? Ada. Pulangan jualan. Ada pulangan jualan? Ada. Berapa ratus? 300. Tolak 300. Okey, gariskan. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? 58, 4, 6, 9. Betul tak? Betul. Okey, ini ada dah dapat apa? Jualan bersih. Okey, jadi buat sama-sama dengan cikgu jualan bersih. Okey, boleh ikut tak? Boleh follow tak ni sekarang ni? Boleh. Okey, kalau cikgu laju sangat bagi tahu Okey, alright. Seterusnya. Pelajar, kita buat apa? Inventory awal. Tolak kos jualan. Yang pertama inventory awal berapa nilai dia? 5678. 5678. Okey, habis. Kedua, apa dah berikutnya? Belian. Mana belian? Belian ni, debit. Belian. 34500. 34500. Okey, belian. Okey, dah selesai. Tolak pulangan belian. Mana pulangan belian? 246. Okey, ni 246. Tolak 246. Okey, habis. Okey, tolakkan dulu. Okey, belian. Alamak, sengit pula garisan saya. Sengit sangat. Kalau sengit sikit tak apa. Sangat. Okey. Sama juga belajar. Okey, belajar. Tolakkan berapa dapat? Berapa dapat belian bersih? 34 34254. 254. 254. Okey, alright. Tambah dengan Audi. Ada tak Audi? Angkutan masuk upah ada tak? Ada. Satu je. Apa dia? 1000. Betul? 1000. Okey, 1000. Apa nama dia? Upah. Masukkan upah. Upah 1000. Kalau pelajar nak tulis upah atau belian, boleh tak? Boleh. Kalau pelajar nak lengkapkan, boleh. Boleh Okey, habis. Okey, jadi ini tak payah garis. Ni tak payah garis kat sini. Sebab apa? Cikgu dah sediakan ruang tu. Kalau pelajar pakai test pad, tak apa. Pelajar terus skip je kotak ni sebab saya dah tulis ruang, jadi cikgu terbaca macam ni lah. Okey, tambahkan semua. Berapa dapat? 34 campur dengan 1000 dapat 35. Kos belian adalah 35254. Okey, sekarang nak buat apa? Sekarang kita tambahkan. Okey, berapa pelajar tambah? Okey, tolong cikgu kira jap. Cikgu tak kira. 40932. 40932. 40932. Okey, double confirm Kalau jawapan awak tekan tak sama, beritahu. Terus respon. Jangan tunggu-tunggu. Okey, last sekali ialah tolak inventory akhir. Apa dia inventory akhir? Inventory akhir kat bawah. Dekat bawah. P tak ada lagi PK. Tak ada. Perdagangan ini. Okey, perdagangan berapa ribu? 5000. Tolakkan terus 5000. Inventory akhir mesti tolak. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu, tolakkan. Dapat apa? Kos jualan. 35932. Okey. Pelajar boleh baca tak tulisan cikgu ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Pelajar-pelajar yang pakai handphone boleh nampak tulisan cikgu harap boleh nampak Tolak. Okey, tolakkan. Berapa dapat? 22537. Okey, rakan awak seorang dah siap, dua dah buat ni, bagus ni. Dah senang sikit. Jadi tolakkan. Berapa dapat tadi? 22537. 537. Okey, double confirm yang lain. Dapat belum? Sama tak? Sama. Jadi untung kasar. Positif, jadi dapat apa? Untung kasar. Okey, bagus. Jangan cikgu nak tutup sekejap. Okey, seterusnya. Siapa yang nak komen boleh ni siapa yang tak faham tanya. Ya. Saya nak tanya yang kos jualan tu kan kita tolak kan? Ya. Tak payah tulis tolak tapi ni. Tak payah. Kos jualan memang ni nak dapatkan untung kasar, formula dia ialah jualan bersih, tolak jualan bersih memang tolak kos jualan. Dah dapatkan untung. Tak payah tulis tolak, tak payah. Okey. Okey, alright. Okay, kalau nak bracket nombor dia boleh tak? 35932 nak bracket boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Lagi nak tanya? Siapa nak tanya? Cikgu, untuk insurans kenapa tak boleh letak dalam kos jualan? Dia insurans atas belian. Dia mesti tulis insurans atas belian. Insurans saja ialah belanja. Okey? Okey. Kalau upah lain, sebab upah ni untuk pekerja sementara. Dia masuk dalam proses pembelian. Kalau gaji ni pekerja tetap. Setiap bulan memang kita kena bayar. Upah ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab tu dia masuk dalam kos belian.
Okey? Mesti ada atas berian lah. Tak. Upah tak bayar. Sebut upah je dia adalah boleh masuk dalam perdagangan. Upah atas belian pembetul, upah saja pun masuk perdagangan. Okey? Okey. Okey, alright. Okey, seterusnya hasil. Okey, hasil. Okey, cuba tengok hasil. Okey, hasil ialah apa? Okey, yang habis ni P dah habis. Sekarang nak buat apa? U. U ialah apa? Untung rugi. Okey, pelajar. Untung rugi. Jadi kita tengok U. Banyak U ni. U ada banyak. Okey, cikgu highlight kat warna hijau. U. Okey, sebut je U. Mana U? U ada banyak ni. Ada banyak U. Okey pelajar U. Tak apa, dalam PSA kalau pelajar nak guna highlight, guna lah. Tak ada masalah. Okey, sekarang U ni nak guna untuk yang mana? Okey pelajar, kalau sebut hasil rumah dia mesti kredit. Sekarang cari U kredit. Mana yang U kredit? 1,400. Betul. Lagi mana U kredit? Commission diterima. Lagi U kredit ada tak? Tak ada. 2 saja ada. Boleh, kita masukkan ni 2 kat mana? Dekat hasil. Okey, dah kat hasil. Terus masukkan hasil. Okey, masukkan berapa nilai dia? Sewa diterima. Okey, berapa sewa diterima? 1,400. Okey, alright. Boleh? Selesai. Okey, apa lagi U yang masuk hasil? Commission diterima. Okey, berapa nilai dia? 2,000. Okey, habis. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 3,400. Nak letak atas pun boleh, letak bawah pun tak apa. Tak kisah belajar, asalkan letak sebelah dia. Asalkan letak sebelah dia. Okey, sekarang nak buat apa? Tambah. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 25937. 25937. Okey. 25937 ini tak ada nama. Tak ada nama. Dia tak ada nama. Biarkan saja. Okey. Tak payah letak butiran. Tak ada. Okey, belanja. Okey, belanja yang mana? Sebut U. U. Untung rugi ialah U. Tapi sebelah mana? Tapi U yang sebelah debit. Okey, cari yang sebelah debit. Ada tak? Ada. Faedah diterima. Faedah dibayar. Komisen dibayar, diskaun diberi, gaji, insurans, kadar bayaran, belanja am. Lagi ada tak? Ada. Angkutan keluar. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okey, sekarang masukkan terus. Siapa yang boleh tulis dengan laju, tulis dengan laju. Kritik cikgu ikut timing cikgu je. Faedah dibayar. Dia mesti debit. Belanja mesti debit. Berapa faedah dibayar? 300. Okey, habis. Komisen dibayar. Okey, berapa nilai dia? 500. Betul, komisen dibayar. Betul, 500. Okey, alright. Lepas tu apa lagi? Debit, diskaun diberi. Berapa diskaun diberi? 1,400. Okey, alright. Lepas tu apa? Gaji. Gaji berapa ribu? 3,000. Okey, gaji 3,000. Insurans 480. Okey, kadar bayaran. Berapa kadar bayaran? 300. Alright, belanja am. Berapa? 200. Okey, dan last sekali. Last sekali apa? Angkutan keluar. Berapa angkutan keluar? 350. Okey, selesai. Okey, belajar. Okey, selesai. Habis. Okey, gariskan. Okey, jumlahkan semua belanja. Berapa belanja? Sebab belanja ni kita nak tolak. Kita nak tolak. Hasil tambah. Okey, belanja nak tolak. Berapa dapat? Tolong cikgu, kira. 6530. 6530. Okey, double confirm. Sama tak? Sama. Okey, sama. Tadi untuk kasar kita dah dapat 22537. Okey, sekarang kita nak dapatkan positif ke negatif. Hasil tolak dengan belanja. Okey, dapat berapa? 19407. Okey, sekejap 19 407. 407. Okey, dah apa confirm? Betul? Betul? Dah apa confirm? Betul, sama. Okey, sama. Betul. Okey, jadi 19407. Cikgu tak tahu jawapan ni. Cikgu gantung pada jawapan awak. Nak tahu betul ke salah, nanti last kali dekat PKK, imbang ke tak imbang?
Dekat PKK nanti imbang ke tak imbang. Okey, boleh pelajar? Okey, siapa nak tanya sampai untung rugi ni? Siapa nak tanya? Tanya dulu sampai part untung rugi. Okey, cepat tanya. Okey, cikgu nak beritahu. Kalau kita dah tahu, angkutan masuk, perdagangan. Angkutan keluar, untung rugi. Kalau angkutan saja, dia sebut angkutan saja. Masuk mana? Masuk mana boleh? Kalau dia sebut angkutan saja, masuk mana? Untung rugi. Untung rugi. Bagus. Kalau sebut, saya ulang balik angkutan masuk saja, perdagangan. Angkutan keluar saja, ialah untung rugi. Tapi kalau dia kata angkutan saja, itu adalah angkutan keluar. Dia adalah apa? Untung rugi. Okey, clear. Okey, ada lagi nak tanya? Boleh? Okey, okey, kalau dah boleh, cikgu teruskan masuk soalan berikutnya. Okey, kita nak buat yang last PKK. PKK tuliskan nama dulu. Siapa nama dia tadi? Perniagaan bising. Perniagaan bising. Okey, tu nama dia perniagaan bising. Okey, bila tarikh dia? 31 Julai 2018. Okey, habis. Okey. Jadi bila sebut PKK, pelajar kena buat satu per satu. Okey, sebut PKK kena buat satu. Rumah dia apa yang pertama nak buat? Akaun aset bukan semasa. Okey, ada tak aset bukan semasa? Okey, cikgu nak highlightkan dulu. Ada tak PK aset bukan semasa? Ada tak? Satu. Ada lagi tak? Dua. Okey, kita masukkan sini. Yang ini pula terbalik. Ni, ada dua. Okey, apa dia? Kenderaan. Yang pertama apa? Kenderaan. Okey, masukkan nilai kenderaan. Okey, berapa nilai kenderaan? Cikgu, kita kan ada perabot. Mana perabot? Atas. Dekat atas. Mana? Oh, ada satu lagi. Bagus atas awak, bagus. Ingat nampak pun. Okey. Perabot. Jadi ABS. Jadi ada berapa? 3. Ada 3 nombor. 1 2 3. Jadi yang cikgu dah highlight kita dah tak tengok lagi Kita tengok yang belum highlight je lepas ni. Okey, jadi masukkan. Okey, tak apa, cikgu tulis kenderaan tu. Dia tak ikut susunan tak apa. Yang penting masuk dalam grup yang betul. Berapa ribu? 10,000. Okey, masukkan dulu. Okey, lepas tu ambil yang atas tadi perabot yang cikgu tertinggal. Bagus, cekap pun buat 20,000. Okey, 20,000. Satu lagi last kali tadi apa? Premis. Okey, berapa premis? 25,000. Okey, habis. Okey, jadi pelajar aset-aset bukan semasa ni pelajar. Yang hari ni kita nak belajar ni, kita ada pelarasan. Tapi pelajar pelarasan tu dia akan sebut dekat maklumat teman. Tapi untuk yang ini belum lagi. Lepas ni kita akan jumpa. Pelajar mungkin minggu depan kot. Minggu ni tak jumpa lagi. Okey. Jadi pelajar susun nilai ni kita tak hitung lagi. Lepas ni pelajar cikgu akan ajar kira macam mana. Okey, jadi susun nilai kita tulis dash je. Tak ada susun nilai. Jadi pelajar tolakkan terus. Jadi kos tolak susun nilai dapat nilai buku. Berapa nilai dia? 10,000. Sama je. Sebab susun nilai dia kosong. Sebab soalan asas je kita masukkan ni dulu. Okey, sekarang jumlahkan. Berapa nilai aset bukan semasa? Kat bawah nilai buku. 20, 25, jadi 45, 55,000. Okey, 55,000. Okey, selesai. Okey, sekarang dah habis PK, ABS dah habis. Okey, sekarang nak cari apa? PK juga, PKK, tapi untuk aset semasa. Okey, cari aset semasa. Ada tak? Okey, 1. Akaun belum terima. Akaun belum terima. Jangan lupa. Okey, akaun belum terima. Lagi? Apa lagi? Tunai. Yes. Lagi ada lagi tak? Ada. Dekat bawah. Satu lagi. Ini jangan lupa. PKKAS. Berapa ribu? 5,000. Jangan lupa. Okey, jadi ada 3. Inventory akhir. Berapa inventory? Okey, ini kena letak dulu inventory akhir. Letak kotak nombor 2. Berapa ribu inventory akhir? 5,000. Dalam maklumat teman. Inventory akhir. Kedua, akaun belum terima. Ada akaun belum terima? Ada. Berapa ribu akaun belum terima? 3,500. Ini 3,500. Okey, lagi satu ada apa? Tunai. Berapa jenis tunai? Tunai kita tadi berapa? Tunai kita ialah 1311. Okey, habis. 1311. 1311. Okey, betul tak cikgu recording? Betul? Okey, sekarang dah habis, tambahkan. Berapa dapat? 9811. 9811. 9811. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, sekarang seterusnya liability semasa. LS. Okey, sebut liability mesti kredit, mesti kredit. Okey, apa dia? PKK, LBS, LS kita dah label. Iaitu akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Lagi apa? LS, bank overdraft. Ada lagi tak? Tak ada, 2 saja. Iaitu akaun belum bayar. Berapa nilai akaun belum bayar? Iaitu 2610. Letakkan kolom pertama, 2610. Alright, lepas tu yang kedua apa dia? Bank overdraft. Bank overdraft.
Okey, biasanya bank overdraft ni kita bracket. Biasanya kita letak bracket. Catatan kita. Overdraft 345. Sebab tu dalam soalan dia tak tulis bank overdraft, dia tulis bank saja. Overdraft tu dalam kurungan kita. Okey, habis. Tambahkan dulu. Sebelum kita tolak, kita tambahkan dulu. Berapa dapat? 2955. 2955. Okey, sekarang nak buat apa? Tolakkan AS tolak dengan LS. Okey, nak bracket boleh tak? Boleh sebab tolak. Tak nak bracket boleh tak? Boleh. Sebab apa? Kita dah buat catatan kat sini tolak. Tu je. Okey, dua-dualah terpulang terpulang pada sekolah. Okey, jadi pelajar tolakkan. Berapa pelajar dapat? 6856. 6856. 6856. Okey, ini dinamakan apa? Ini dinamakan sebagai modal kerja. Ingat lagi tak modal kerja? Apa formula modal kerja? AS tolak dengan LS. Jadi pelajar kena hati-hati kat situ. Modal kerja ialah AS tolak dengan LS. Berapa dapat? 6856. Okey, ini dia modal kerja. Okey, habis. Lepas tu cari imbang. Okey, imbangkan. Imbangkan, mana nak dapat imbang? Imbangkan daripada apa? Daripada ABS. Daripada ABS. Tambahkan daripada ABS. Terus tambahkan modal kerja. Tambahkan modal kerja. Tadi tolak, ini tolak. Dapat sini Okey, jangan lupa. Okey, tambahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu. 61856. 61856. Ini adalah imbangan. Ini ada imbangan. Imbangan. Okey, cikgu bergantung kepada jawapan awak. Okey, selesai. Okey, ini imbang yang pertama. Nanti kita nak cari imbang yang kedua. Mesti sama. Dan mesti dapat jawapan apa? 61856. Okey, alright. Kalau tak dapat sama beritahu kalau jawapan tak dapat tak pelajar yang lain dapat tak? 61856. Dapat cikgu. Dapat. Okey, dapat. Okey, kita teruskan. Okey, grup yang kedua, yang keempat ialah equity pemilik. Ada tak equity milik? PK tapi equity milik. Memang ada satu je. Apa dia PK equity milik? Ada satu je, sorry. Apa dia? Modal. Equity pemilik. Berapa nilai dia? 27449. Masukkan 27449. Kalau ujung sekali. Tambah apa? Pelajar, tambah dengan untung bersih yang kita dapat tadi. Mana yang kita dapat tadi untung bersih? Dalam perdagangan dan untung rugi. Untung bersih. Tambahkan untung bersih. Kalau rugi bersih, kita akan tolak. Okey, sebutkan berapa nilai untung bersih, pelajar. Untung bersih kita yang ni. 19, nampak tak? 19407. 19407. 19407. Okey, sekarang habis. Okey, sekarang tambahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu tambahkan. 46856. Tak dengar lah. Kuat-kuat sikit. 46856. 46856. Betul? Ya. Betul. 46856. Okey, tolak ambilan. Ada tak ambilan sini? Ada tak ambilan? Tak ada. Tak ada. Okey, ambilan tak ada. Cikgu letak dash. Okey, last sekali dapat apa? 46856. Okey. Alright, gariskan. Okey. Bawah dia jangan gariskan. Ini apa dia? Jangan lupa word modal akhir. Mesti tulis. Perkataan word tu ialah perkataan yang wajib tulis. Okey, dan last sekali LBS. Ada satu je LBS. Apa dia LBS? Pinjaman. Bank. Berapa ribu pinjaman bank? Tadi bank overdraft kita dah rekod 15,000. Jadi pinjaman bank. Berapa ribu? 15,000. Okey, sekarang pelajar 15,000, pelajar tambahkan terus. Okey, berapa pelajar dapat? 61856. 61856. Okey, pelajar imbang tak yang kat atas? Imbang. Ini mesti imbang. Kedua-dua ni mesti imbang. Kalau imbang, betul. Tak imbang, salah. Okey, dapat. Okey, lepas tu nak semak macam mana? Okey, tengok. Nombor kita, semua kita dah highlight tak? Nombor kita. Semua dah highlight. Betul, tak ada item pun tertinggal. Kalau berlaku kesilapan tak imbang apa? Kita tersalah label. Label sangat penting. Sebab tu, macam mana nak mahir label? Kena tahu dulu sifat account. Nak pandai matematik, kena pandai sifat. Tak pandai sifat, tak pandai account. Tak pandai matematik. Itu je konsep dia. Jadi, dalam account pun ada sifat? Ya, dalam account pun ada sifat. Kena belajar. Kalau matematik sifat daripada dulu darjah 1 dah hafal, darjah 2 dah hafal lah. Sekarang sifat account form 4 kena hafal. Nak bawa kepada form 5.
Okay, alright. Settle form sipir, settle. Apa pun account senang nak ingat. Tak ingat sipir, formula apa pun nak bagi ke awak, memang awak tak boleh ingat. Sebab awak tak faham. Okay, alright. Okay, jadi yang nak tanya. Okay, boleh tak ni? Setakat ni boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh. Kita lebih kurang 4 minggu dah belajar cerita benda ni. Belajar cuma pelajar nak cakap buat latihan. Tak ada cara lain dah. Cikgu dah cakap minggu lepas dah. Pelajar tampal lah besar-besar nota pun. Dekat bilik, dekat pintu tandas tampal, dekat pintu bilik tampal, pintu rumah, hall pun tampal. Pelajar tak guna belajar. Apa dia macam mana nak ingat? Buat latihan. Itu je. Buat latihan, ingat. Buat latihan, ingat. Belajar. Buatlah cantik-cantik nota. Nota account cantik-cantik pakai 10 color. Kau tak boleh ingat belajar. Mesti buat latihan baru boleh ingat. Okay? Alright. Okay, jadi pelajar habis. Itu saja. Pelajar yang ini kita nak masuk pelarasan hari ini. Pelarasan Jadi pelajar tengok nota tu. Betul tak pelarasan? Tengok latihan awak. Saya punya nota dah habis lah. Saya dah edarkan pada pelajar dah habis. Jadi kena photostat yang baru. Sekarang nak cari kedai photostat pun susah pelajar. Semua kedai tutup. Betul tak pelajar? Kita yang ni. Betul tak awak punya yang ni? Sama tak? Perniagaan Chan Seng. Sama tak? Pelajar sama tak? Sama. Sama Okey, cikgu nak double confirm je. Okey, kalau sama okey. Alright. Jangan cikgu nak double confirm siap. Okay, sekejap cikgu nak copy. Okey, tengok nota tu. Sebelum tu cikgu ada bagi awak nota. Sekejap cikgu buat ni pelarasan ke-13 pelarasan. Okey, alright. Settle. Asal punya kewangan. Cikgu copy je. Masukkan dalam cikgu punya ni. Sebab agak senang nanti cikgu nak conteng-conteng. Okey, jadi ini yang paling banyak ni. Banyak latihan ni pelajar banyak ni. Ini pelajar kena buat ni pelajar. Pelajar kena buat satu-satu. Sebab tu cikgu dah bagi kertas jawapan. Mudah sikit. Okey, jadi pelajar okey, kita nak belajar pelarasan. Okey, sebelum nak belajar pelarasan pelajar, cikgu ada bekalkan nota siap pelajar Okey, ada tak nota ni cikgu tunjukkan awak? Ada tak? Ada. Ada. Okey pelajar. Okey. Nota ni pelajar memang special. Awak carilah kat mana-mana pun tak ada pelajar. Ini memang cikgu buat sendiri. Cikgu buat. Lepas tu cikgu letak nama je. Cikgu Adi kat belakang tu pelajar ini memang nota special cikgu buat untuk awak. Kita nak belajar pelarasan. Bukan senang belajar nak belajar pelarasan ni. Tak percaya nanti tengoklah awak kat sekolah bagaimana belajar-belajar. Belajar okey belajar. Jadi pelajar cikgu akan buat satu per satu, one by one. Kalau nak baca buku teks panjang lebar pelajar. Panjang lebar Jadi yang ini pelajar dah buat, pelajar baca buku teks, pelajar faham. Okey? Alright. Jadi pelajar yang cikgu nak nyatakan pelajar untuk soalan ni pelajar, kalau pelajar tengok soalan yang cikgu beri, pelajar okey, imbangan duga sama seperti yang kita buat tadi, imbangan duga sama lebih kurang, kredit butiran dia pun sama je. Cuma yang berbezakan dia ialah apa? Maklumat tambahan. Nampak belajar? Ini maklumat tambahan ni semua ayat pendek-pendek ni cikgu bagi, yang asal cikgu dah bagi direct je. Okey, jadi soalan ni pelajar cikgu bagi soalan 1, soalan 2 dan juga soalan 3. Cerita tentang apa? Kita nak belajar pelarasan. Kita nak belajar pelarasan tentang belanja dan juga hasil terlebih dan terkurang.
Pelajar kita nak belajar terlebih dan kurang. Okey, sebelum tu juga pelajar, cikgu nak tunjukkan juga, cikgu bagi awak satu lagi formula. Formula ini. Okey. Yang sebelum ni pelajar cikgu bagi ini. Ni lebih panjang. Okey, ada tak formula ni cikgu bagi? Ada tak? Cuba tengok. Ada. Ada. Ada kan? Okey, cikgu bagi. Okey, itu hari formula dia tak berapa lengkap. Yang ni lengkap lagi. Kenapa? Lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Sebab kita nak belajar pelarasan. Kita nak belajar pelarasan yang lebih banyak. Jadi pelajar kita akan tengok satu-satu. Okey, apa yang kalau pelajar tengok tentang jualan hingga perdagangan sama je formula. Jualan hingga perdagangan sama. Jualan hingga untuk asas sama. Okey. Hasil pelajar, okey, ada item-item yang baru dekat sini. Apa dia item baru? Pelajar akan jumpa pengurangan peruntukan hutang ragu. Pertambahan peruntukan hutang ragu. Susut nilai aset. Ini benda-benda baru pelajar. Yang lain sama je yang sebelum ni kita belajar. Okey, lepas tu cikgu buat formula yang baru. ID tambah belum terima, ID tolak belum terboleh. ID tambah belum bayar, ID tolak prabayar. Apa benda ni? Nanti cikgu terangkan. Cikgu nak tunjukkan je perbezaan kat sini. Okey, alright. Lepas tu belajar dekat PKK. Apa yang ada PKK, nanti belajar kita akan belajar susut nilai ni. Kita nak rekod. Macam mana nak rekod susut nilai. Ini pelarasan-pelarasan yang pelajar akan belajar dengan cikgu. Okey, lepas tu belajar dekat aset semasa. Ada inventory akhir, ada akaun belum terima. Cikgu akan tambah lagi peruntukan hutang ragu. Belajar. Bukan senang belajar. Belajar. Dia kalau belajar betul-betul sistematik, belajar insyaAllah belajar boleh. Lepas tu belajar kena belajar, tak boleh terus pandai-pandai terus nak belajar ni, tak boleh. Kena ikut yang asas dulu. Belajar bentuk T dulu. Bentuk nyata baru pelajar akan dapat yang akhirnya seperti yang cikgu nyatakan dalam formula ni. Okey, pelajar akan belajar apa? Ni belanja prabayar, belanja belum terima pelajar. Ini benda-benda baru. Ini formula yang lain sikit, penambahan daripada yang asas, soalan yang basic. Okey, lepas tu sini ada pinjaman. Biasa pinjaman adalah LBS, tapi pinjaman jangka masa pendek masuk sini. Okey, nanti cikgu nyatakan. Okey, pinjaman jangka masa panjang akan masuk dalam LBS. Yang lain semua sama. Ini yang cikgu highlightkan yang ada perbezaan dengan soalan-soalan penyata kewangan yang kita belajar yang sebelum ini. Okey, alright. Jadi belajar hari ini bukan nak belajar semua pelarasan. Tak. Kita belajar part by part. Satu persatu. Okey, satu persatu. Okey. Jadi pelajar cikgu nak terangkan secara ayat yang paling mudah. Ayat paling mudah. Pelajar cikgu nak terangkan ayat paling mudah. Okey, siap. Okey. Kenapa pelajar? Kita dah buat-buat. Biasa kan kita buat kan? Biasa kita buat kalau asas perekonomian kita bermula dengan dokumen. Ingat lagi tak cara perekonomian? Dokumen. Lepas dokumen pergi mana belajar? Clear lalu? Panjang nak pernah pula belajar cikgu ni. Buku catatan pertama. Sekejap Okey, apa dia? Buku catatan pertama. Bagus, buku catatan pertama. Belajar, buku catatan pertama ni ada dua. Apa dia belajar? Jurnal. Buku tunai dan juga apa? Tunai. Jurnal, betul. Jurnal ada dua. Jurnal apa? Khas. Am dengan khas. Khas. Am dengan khas. Betul. Okey, semua dah siap ni buku tunai. Okey, belajar buku tunai ni ada satu lagi. Apa dia? Buku tunai runcit. Betul belajar? Okey, semua buku tunai runcit, semua buku tunai, semua jurnal am, semua jurnal khas akan masuk mana? Akan masuk dicatatkan ke dalam mana? Ledger. Betul? Ledger. Okey, lepas ledger. Lepas ledger nak buat apa? Imbangan juga. Bagus. Imbangan juga. Betul, imbangan juga. Okey, lepas imbangan juga, apa nak buat imbangan juga? Untuk tak produk. Apa ni? Pelarasan. Betul. Okey, pelarasan. Okey, apa tu pelarasan? Hari ni nak belajar pelarasan. Okey, pelarasan ni belajar. Okey, ketika kita buat catatan rekod dalam apa kita rekodkan dalam proses perekonomian kita mungkin kita ada beberapa kesilapan. Okey, mungkin ada kesilapan. Mungkin kita terkurang catat, mungkin kita terlebih catat. Pelajar, mungkin kita ada belanja-belanja yang terlebih bayar, ada belanja yang terkurang bayar, ada juga hasil yang terlebih terima, terkurang terima. Semua akan direkodkan pelarasan. Pelarasan ni lah pelajar, pelarasan ni yang kita kena betulkan. Jadi bila pelarasan nak betulkan, dinyatakan kat mana? Dia akan nyatakan dekat maklumat tambahan. Ini dia. Ini semua adalah maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Okey, ini semua soalan dia asas. Soalan asas. Nanti format SPM cikgu bagi. Okey. Kalau format SPM macam mana pula? Okey, cikgu tunjukkan terus. Cikgu tunjukkan sekejap. Cikgu nak kasih terang betul-betul ni.
Okey, cari penyata kewangan. Mana penyata kewangan? Okey, ini penyata kewangan. Okey, ini penyata kewangan. Okey, pelajar, imbangan duga sama seperti yang kita belajar imbangan duga ni. Nampak? Imbangan duga. Okey, imbangan duga. Lepas tu apa? Maklumat tambahan. Maklumat tambahan ada ni. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Sama ni. Ni. Sebelum ni kita belajar satu je. Apa yang kita belajar? Kita belajar hanya inventory akhir. Itu saja. Tapi belajar lepas ni ada belajar. Kita akan belajar yang lain. Okey, lepas tu belajar imbangan. Lepas tu SPM 2015. Nampak tak? Dia bagi awak imbangan duga. Debit, kredit dia bagi. Sama. Lepas tu ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Okey, kita buat maklumat tambahan. Jangan lupa. Okey, ini asas dia yang pelajar kena tahu. Ini asas yang pelajar kena tahu. Okey, alright. Jadi pelajar, semua pelarasan-pelarasan ni cikgu dah kumpulkan, cikgu dah catatkan, cikgu dah kumpulkan untuk tak terjemahkan pada awak dalam nota ni. Dalam nota ni. Jadi semua maklumat tambahan, semua pelarasan kena rekod 2 kali. Kena rekod berapa kali? 2 kali, kena ingat. Boleh? Okey. Yang kita dah belajar sekarang ni, yang pelajar dah buat, sebut inventory akhir. Sebut inventory akhir ialah apa? Inventory pada 31 Disember. Inventory pada 31 Julai. Semua akhir. Inventory akhir mesti rekod 2 kali. Satu dekat mana? Perdagangan. Dekat mana? Nak dapatkan kos jualan. Perdagangan nak dapatkan kos jualan. Okey, kedua, nak rekod kat mana? PKK. Dekat kategori apa? Aset semasa. Okey, nanti belajar kalau aras tinggi belajar dia akan bagi awak beberapa nilai. Kalau nilai-nilai yang dia bagi, ambil kos apa? Ambil nilai yang paling rendah. Itu dia. Rendah, yang paling rendah. Okey, boleh ni? Okey, cikgu bagi satu. Cikgu bagi contoh. Okey, kalau macam soalan yang kita buat ni, kita buat senang. Inventory pada 31 Disember. Ada satu je nombor. Terus rekod 2 kali. Satu dekat mana? Perdagangan. Sekali lagi dekat mana? Aset semasa. Settle. Okey, tetapi belajar ada soalan kebat. Ini cikgu buat beberapa aras tau. Aras rendah, sederhana, tinggi. Lepas ni kita buat soalan aras tinggi lah. Kita buat aras rendah dulu. Okey. Okey, jadi cikgu tunjukkan, terangkan awak dalam bentuk PowerPoint. Okey, jadi pelajar tengok dulu. Jangan tengok soalan dulu, pelajar tengok nota dulu. Okey, ini tak ada dekat slide awak, tak ada dekat nota awak. Awak tengok nota tadi Okey, pelarasan penyata kewangan pelajar, kita ada beberapa pelarasan penyata kewangan, kita ada banyak, lebih kurang 13. Tapi yang asas ni 5 ni pelajar mesti tahu. Sebab apa pelajar? 5 ni pelajar akan keluar dalam pelajar dalam berapa persen dalam banyak-banyak topik dalam akaun pelajar. Ada 73%. 73% topik tentang 4 tentang 5 keluar pelarasan yang kita nak belajar sekarang. Sangat penting. Sangat penting. Lepas ni cikgu kata kalau penyata kewangan ni awak dapat buat, selesaikan soalan dia. Pelajar, cikgu awak mesti kata awak pandai akaun. Tak pandai sebelum-sebelum ni, tak pandai ledger, tak pandai tak apa. Ini paling penting, paling pandai. Automatik yang lain-lain tu awak akan pandai. Okey, alright. Jadi pelajar, pelarasan ni cikgu akan ajar satu per satu, one by one. Okey. Yang pertama, inventory akhir. Kita dah jumpa. Dah jumpa, tapi kita akan jumpa yang akan lagi susah sikit. Okey, inventory akhir. Apa tu inventory akhir? Inventory akhir tu ialah baki barang niaga pada akhir tahun. Yang dikira jumlahnya selepas tamat perakanan. Okey, inventory akhir ni barang-barang niaga yang belum jual akan dibawa ke depan. Okey, pelajar. Okey, jadi pelajar contoh. Jadi contoh yang pertama dalam soalan tu senang kita ambil direct. Okey, ada juga contoh dia macam ni. Inventory akhir pada 31 Disember 2019 pada harga kos RM9,000 dan pada harga pasaran ialah RM10,000. Pelajar nak ambil yang mana? Cikgu nak tanya. Pelajar nak ambil RM9,000 ke? Pelajar nak ambil RM10,000 ke? Harga Pelajar nak kos. tambahkan dua? Harga kos RM9,000. Ambil yang RM9,000. nilai paling rendah. Ambil nilai paling rendah. Berapa ribu? RM9,000. Jadi RM9,000 yang kena rekod 2 kali. Dekat mana rekod? Satu dalam perdagangan. Masukkan dalam perdagangan. Inventory akhir. Boleh? Inventory akhir. Dapat kos jualan. Okey, lepas tu dekat mana sekali lagi? PKK. Dekat mana? Aset semasa. 2 kali markah. Jadi pelajar, 1 markah dekat perdagangan, 1 markah dekat aset semasa. Jadi dapat 2 markah. Boleh? Okey, siapa nak tanya tentang ni? Boleh tak? Senang cerita, kalau ada 2 nombor, ambil nilai mana? Paling rendah. Itu saja. Tak kira kos ke pasaran, tak kisah. Okey, boleh faham tak? Ya, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Tengok yang ketiga. Okey, aras yang tinggi. Okey, sekarang dia bagi inventory macam ni. Ni tak ada dalam soalan ni. Ini cikgu buat dalam slide je. Okey. Soalan yang ada susah nanti kita buat. Okey, inventory akhir pada 31 Disember 2019. Okey. Kos pasaran. Okey, berapa nilai dia pelajar? Berapa nilai inventory akhir? Pelajar. Cuba kirakan, tekan kalkulator sikit. Tak tekan kalkulator pun tak apa. Congak je. Pelajar. Betul tak? Okey, nak ambil yang mana?
Ambil harga kos ke harga pasaran? Berapa nilai dia? Pelajar. Respon sikit. Pasaran. Okey, berapa pelajar nak ambil? Mana nilai paling rendah? Pasaran. Pasaran. Berapa ribu? 3,500. Betul? Sebab pelajar kira macam ni. Ini 1,000, ini kos, berapa dapat? 3,800. Betul? Pasaran berapa pelajar dapat? 3,500. Jadi jawapan dia adalah berapa? 3,500. Okey pelajar, jawapan awak salah. 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 Kenapa salah? Tahu tak? Siapa yang dah tahu ni? Dah belajar kan kat sekolah? Sebab harga pasaran tu yang kita jual kan. Macam tu. Ya. Okey. Alright. Okey. Bila soalan keluar macam ni, jenis-jenis barang, pelajar terus ambil nilai yang paling rendah antara barang A. Okey. A. Kena tengok. Bila jenis barang ni, pelajar tengok A. Kita tengok dulu satu-satu. A. Kos banyak ke pasaran banyak? 1,000 ke 1,500? Mana pelajar nak ambil? 1,000. Pelajar ambil 1,000. Pelajar kena ambil 1,000. Okey. A dah settle. Okey. Barang B. Mana pelajar nak ambil? 2,800 ke 2,000? 2,000. Pelajar kena buat macam tu. Kalau jenis barang, pelajar kena buat macam tu. Faham pelajar? Jadi berapa nilai dia yang cikgu bulatkan? 3,000. 3,000. Jadi 3,000, 3,000, 3,000 yang rekod 2 kali. 2 kali. Boleh? Okey, mana nak rekod? 1 dalam perdagangan, dekat inventory akhir, 1 markah. 1 lagi dekat mana? Aset semasa, 3,000, 1 lagi markah. Berapa markah dapat? 2 markah. Okey, ada nak tanya apa-apa? Faham? Beza nampak? Beza yang pertama soalan paling senang. Ambil macam tu. Apa cikgu? Apa? Boleh ambil macam tu. Maksudnya campur-campurkan kos dengan pasaran. Ya, betul. Dia bukannya mesti ambil kos tak. Dia ikut kalau ada jenis barang, kena faham. Yang tadi cikgu bagi contoh, kalau dia bagi dua nombor macam ni, ya, kita terus ambil yang paling rendah. Konsep dia rendah je. Okey, kalau dia ada jenis barang, ada barang A, B kan. Pilih barang pada, tak kira kos ke pasaran tak kisah. Ambil asal paling rendah. Tapi kena tengok yang ni lah. Barang A, mana barang A? 1,000 ke 1,500? 1,000. Okey, mana barang B? 2,800 ke 2,000? 2,000. Okey? Okey. Nak yakin lagi? Okey, tengok lagi. Tengok satu soalan lagi cikgu bagi untuk ini. Soalan SPM sebenar yang tadi kita tengok. Okey, mana soalan SPM sebenar tadi cikgu tengok? Ni. Okey, kita tengok soalan ni. Ni ada. Soalan SPM 2015. Okey. Kita tengok. Okey, pelajar cari. Nampak tak? Nampak tak depan mata awak? Nampak tak? Dekat soalan tak ada. Dekat soalan tak ada. Okey, yang ni. Berapakah inventory akhir? Jadi pelajar kena tengok satu per satu. Betul? Pelajar tengok satu-satu. Kad inventory yang pertama. 2,450 ke 4,920? Pelajar nak ambil. 2,450. Pelajar akan ambil 2,450. Cikgu bulatkan. Okey, kad inventory 2. Mana pelajar nak ambil? 1,740. Ya, 1,740. Ambil nilai paling rendah. Pelajar ikut satu-satu. Okey, inventory 3. Mana pelajar nak ambil? 1,780. Okey, inventory 4. Mana pelajar nak ambil? 940. Ya, itulah jumlah dia. Jadi berapakah jumlah inventory akhir? Campurkan yang 4 yang cikgu bulat. Okey. Boleh? Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu kira sekejap. 6510. 6510. Okey, pelajar. Tahu tak nak cari inventory akhir sekarang? Tahu. Okay. Boleh? Boleh. Okey, alright. Okey, dah settle. Okey, jadi inventory akhir ni senang. Nak catat kat mana? Perdagangan satu lagi dekat AS. Okey, alright. Ini pun biasa cikgu uji lambat sikit lah. Okey, kita buat asas. Okey, habis. Yang kedua. Cikgu, saya nak tanya macam mana harga inventory akhir tu boleh ada dua? Apa? Macam mana dia boleh ada harga kos dan harga pasaran? Oh, harga kos ni harga kita beli. Harga pasaran ni harga nilai semasa. Oh. Okey, harga kedai, harga kita jual pada orang. Boleh? Itu harga yang senang faham lah. Nak tahu. Boleh? Itu nilai dia Alright, tapi dalam akaun kita catat, dalam akaun penyata kewangan kita ambil nilai mana? Nilai paling rendah. Okey? Boleh tak ni? Pelajar? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh pelajar, kita tengok terus latihan awak. Terus tengok yang ni. Yang pertama. Okey, yang pertama ni
Cikgu tahu. Okey. Jadi pelajar jangan conteng banyak-banyak sangat dekat sini. Cikgu tak nak crowded pusing. Kenapa pelajar? Soalan 1 ni, imbangan duga yang kita nak guna, perniagaan canseng ni, kita akan gunakan untuk jawab 3 soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Boleh pelajar? Jadi pelajar kena hati-hati kat sini. Okey. Jadi pelajar contengkan label sikit je. Okey. Jadi pelajar untuk soalan 1. Jadi pelajar buat dekat sini. Pelajar jangan lupa kertas soalan ni cikgu bagi 3. Cikgu nak besarkan sikit. Okey, cikgu nak bagi 3. Okey, boleh nampak Okey, jadi pelajar tuliskan siap-siap. Nanti takut salah ni. Tuliskan siap-siap. Soalan 1. Okey, siapa nama dia? Perniagaan canseng. Okey, bila tarikh dia? 31 Disember. 2000 apa tadi? Lupa cikgu. 20. Okey, 20. Okey, lepas tu sama juga PKK. Cikgu buat sebelah-sebelah pelajar. Dan peksa tak ada macam ni lah. Cikgu awak takkan bagi macam ni. Pelajar memang kena buat sendirilah. Canseng bila tarikh dia? 31 Disember. Okey, alright. Okey, alright. Jadi pelajar kita terus masukkan. Okey, apa kita nak buat? Kita nak buat inventory akhir. Okey, inventory akhir berapa nilai dia untuk soalan nombor 1? Kita buat 1 dulu. Dia bagi memang soalan asal je cikgu bagi untuk yang ni. Okey, berapa nilai dia nak ambil? Nilai dia terus ambil berapa ribu? 12,700. Okey, semua maklumat tambahan mesti rekod berapa kali? 2 kali. Boleh? Mesti rekod 2 kali. Okey, jadi pelajar kita akan buat satu-satu. 12,700. Jadi terus rekod 2 kali. Okey, jadi pelajar untuk soalan ni terus rekod 2 kali. Berapa ribu? 12,700. Satu dekat sini. 12,700. Kolom nombor 2, 12,700. Betul? Perdagangan. Satu lagi dalam PKK. Dekat mana? Aset semasa. Inventory akhir. Cikgu dah letak butiran dah. 12,700. Tetap. Berapa markah? 2 markah pelajar dapat. Okey. Okey, boleh ikut? Boleh. Okey. Jadi pelajar setiap soalan memang ada inventory akhir. Pelajar akan jumpa semua. Soalan nombor 2 pun ada, soalan nombor 3 pun ada. Tapi cikgu bagi inventory akhir ni peringkat yang pertama dulu. Peringkat pertama. Nanti lepas ni kita buat soalan sebenar, baru cikgu bagi peringkat kedua, peringkat ketiga. Boleh Okey, jadi pelajar kita buat asas. Okey. Yang lain-lain ni maklumat tambahan nombor 2 hingga nombor 5, maklumat tambahan ni yang lain-lain ni, ini ialah yang baru yang kita nak belajar hari ni. Okey, tengok lagi sambungan dia. Okey, pelarasan yang kedua. Okey, pelarasan yang kedua. Okey, pelarasan yang kedua belajar yang kita nak belajar hari ni. Hari ni kita nak belajar 2 dan 3. 2 dan 3 Okey, belum bayar dan belum terima. Okey belajar, dan yang ketiga nak belajar apa? Prabayar belum terperoleh. Okey, apa dia? Okey belajar. Kita tengok satu-satu. Tengok betul-betul. Okey belajar. Belum bayar dan belum terima. Kita mesti tambah. Okey, kenapa? Okey, kalau awak tengok nota awak, rujuk nota awak. Satu-satu belajar satu-satu. Okey belajar. Belum bayar ialah nota nombor 2 ni. Nota nombor 2. Belum bayar, belum terima. Apa maksudnya? Kita terkurang bayar. Terkurang bayar. Iaitu pelajar terkurang bayar dalam akaun mesti nak kena tambah. Kenapa tambah? Sebab kita nak rekod dalam akaun rekod yang sebenar. Kalau terkurang kena tambah. Kalau terlebih kita kena tolak. Okey, tak apa. Tengok part nombor 2 dulu. Cikgu bagi contoh. Tengok dulu. Okey, alright. Jadi pelajar belum bayar. Apa tu maksud belum bayar? Belum bayar ni hanya untuk belanja saja. Hanya untuk belanja. Belanja belum bayar. Apa maksud belanja belum bayar? Belanja belum atau terkurang bayar. Terkurang bayar. Contoh gaji dia 1,000. Dia sepatutnya kena bayar 1,200. Dia terkurang 200. Jadi 200 tu kena tambah. Okey pelajar, nanti pelajar tengok. Okey pelajar. Kedua, pelajar. Belum terima. Belum terima ni hanya untuk hasil je. Belum terima. Belanja tak boleh guna untuk belum terima. Hasil belum terima adalah apa? Hasil yang sepatutnya, yang hasil yang belum atau terkurang terima. Tu kena tahu. Itu maksud sebenar belum bayar, belum terima. Okey pelajar. Bagi saya contoh belanja. Apa contoh belanja? Tolong cikgu. Insurans lagi. Gaji lagi. Sewa lagi. Sewa kena sebut sewa apa? Diskaun apa? Diberi. Kalau sewa diberi, sewa dibayar. Jangan lupa. Okey, lagi. Komisen dibayar lagi. Ada banyak lagi. Faedah dibayar. Bagus. Okey, cukup. Hasil. Okey, bagi cikgu contoh hasil.
Hasil apa Faedah dia? diterima. Sewa diterima lagi. Cepat-cepat. Apa lagi? Komisen diterima. Komisen diterima. Bagus lagi. Apa lagi? Sewa, komisen, Diskaun satu lagi ya. diterima. Diskaun diterima, faedah diterima. Betul. Kena cakap sikit okay, alright. Okay, settle. Okay, sekarang belajar. Semua yang kita belajar, nombor 2 ni belajar, semua ni belajar mesti rekod dalam mana? Perdagangan dan untung rugi. Perdagangan dan juga untung rugi. Okay, jadi pelajar kena tahu. Dalam perdagangan untung rugi, dia ada kategori belanja, dia ada kategori hasil. Kalau item tu belanja, kalau dia sebut gaji belum bayar, gaji tu ialah apa? Belanja. Jadi akan masuk dalam belanja. Kalau dia kata sewa belum bayar, sewa tu sewa apa? Sewa dibayar. Sewa dibayar adalah belanja, masuk dalam belanja. Kalau dia kata sewa belum terima, sewa belum terima adalah hasil. Hasil, sewa diterima adalah hasil. Jadi masuk dalam hasil. Jadi pelajar kena tahu kategori dulu. Okey pelajar. Lepas tu pelajar apa nak buat? Okey pelajar, apa saja yang belum bayar mesti kena tambah. Mesti kena tambah. So apa? Dalam perdagangan nak untung rugi, kita nak rekodkan yang sebenarnya mesti kita kena bayar bagi belanja. Kalau bagi hasil, sebenarnya mesti yang kita terima. Berapa banyak. Jadi pelajar kena hati-hati kat situ. Okay. Alright. Jadi pelajar kena tahu. Mesti tambah. Kalau berapa tambah. Okay. Contoh, gaji yang dah bayar dalam ID. ID tu apa? ID? ID tu apa maksudnya? Pelajar, apa tu ID? Imbangan duga. Ya, saya belajar. Saya lupa nak terangkan. Cikgu ni main short form tapi tak terangkan. ID tu ialah imbangan duga. Jadi belajar daripada sekarang, mulai sekarang kalau saya sebut ID tu, ialah apa ID? Imbangan duga. Faham? Okey, kalau gaji dalam imbangan duga, gaji yang ada dalam imbangan duga tu, itu menunjukkan gaji apa? Gaji sudah bayar. Dalam imbangan duga ialah apa? Yang sudah bayar, sudah terima. Faham belajar? Sudah bayar, sudah terima. Telah bayar, telah terima. Okey, yang kita sudah bayar dalam imbangan duga, contoh gaji 1,000. 1,000 ni tak cukup. Sepatutnya 1,200. Jadi terkurang berapa pelajar? 200. Tak cukup. Yang sepatutnya ialah 1,200. Jadi terkurang berapa? Terkurang 200. Jadi tambah lagi 200. Barulah dapat sebenar. Berapa sebenar? 1,200. Jadi 200 ni yang kena rekod 2 kali. Pertama, nak rekod dalam perdagangan dan untung rugi. Kalau sebut gaji ialah belanja. Sekali lagi nak rekod ke mana? Pelajar kena rekod dekat AS atau LS. Sekali lagi rekod dekat PKK. Dekat mana PKK? AS atau LS. Okey, ini kotak dia. Pelajar kena ingat. AS atau LS. Okey, boleh ingat tak kotak ni? AS atau LS. Boleh ingat tak? Cikgu nak tanya. Okey, kalau tak ingat, pelajar lakarkan dekat soalan. Cuba tengok soalan. Cari yang dekat soalan 1, 2, 3 tadi. Okey, cari ruang. Okey. Tengok, okey, lakarkan macam cikgu. Tak payah pakai pembaris, tak payah pakai pembaris. Rekod je macam cikgu. Buat bentuk T macam ni. Okey, buat bentuk T. Okey, pelajar label apa? AS, LS. AS, LS. Okey, nak masuk AS ke LS? Ramai pelajar confuse ni. Confuse. Okey, cikgu lakarkan nak mudah ingat. Okey, atas tulis B. Apa tu B? Apa tu B? Belanja. Belanja. B tu ialah belanja. Okey, atas bawah ialah apa? H. Apa tu H? Hasil. Hasil. Bagus. Atas ialah belanja, bawah hasil. Ini kita nak buat ringkas-ringkas je. Catatan kita sebagai nota pantas kita, nota cepat kita. Okey, jadi pelajar kita nak masuk mana ni? Nak masuk AS ke LS? Terkurang ni. Okey, pelajar ingat satu kotak dulu. Cikgu suka ingat kat sini. AS. Cikgu suka ingat sini terlebih. Terlebih. Ini nama dia terlebih. Terlebih. Okey, jadi kalau cikgu ingat terlebih, lawan dia apa? Terlebih ke terkurang? Lawan dia. Mestilah Terkurang. 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 Okey, terkurang. Okey, jadi belajar dekat hasil macam mana? Belajar terbalik-balikkan je. Tapi cikgu suka ingat ni. Cikgu ingat dekat AS, belanja terlebih, automatik cikgu terbalikkan je. Okey, tadi kat LS akan jadi terkurang. Ini akan jadi terlebih. Dekat sini akan jadi apa? Terkurang. Akan jadi terkurang. Okey, sekarang kita fokus kepada yang terkurang je dulu. Mana yang terkurang? Terkurang dekat LS. Okey, kalau belanja terkurang dipanggil apa? Belanja belum bayar. Cikgu tulis ringkas je. BB. Belanja belum bayar. Kalau hasil yang terkurang dipanggil apa? Hasil belum terima. Sama. Kalau nak tengok nota penuh, dah ada dalam nota awak. Dah ada. Betul? Ini cikgu buat ringkas je. Ini singkatan dia. Alright? Okey. Lepas kita belajar ni dulu. Lepas ni baru kita belajar berikutnya. Okey, pelajar tengok nota. Tengok cikgu buat satu-satu. Macam mana cikgu rekod 2 kali. Okey, tengok contoh cikgu.
Okey pelajar, cikgu tunjuk contoh ringkas. Pelajar tengok fokus dekat skrin dulu. Okey, dalam imbangan duga 1000. Apa maksud 1000 ni? Sudah bayar. Sudah bayar. Okey. Gaji belum bayar 200. Okey, 200. Jadi pelajar yang mana nak rekod 2 kali? 1000 ni ke ataupun yang maklumat tambahan 200 ni? Mana nak rekod 2 kali? Maklumat tambahan. Yes, maklumat tambahan yang rekod 2 kali. Jadi belum bayar. Sebut belum bayar nak tambah ke nak tolak? Belum, terkurang. Nak tambah ke nak tolak? Tambah. Okey, tambah. Bagus. Okey, jadi pelajar masuk dalam belanja, gaji itu ialah debit belanja. Jadi masuk dalam perdagangan dan untung rugi dekat belanja. Selepas untung kasar Okey, belanja nak tulis apa? Tulis gaji. Gaji. Gaji saja. Apa konsep dia? ID. ID dia apa? Yang tadi sudah bayar 1000. Rupanya tak cukup. Tak cukup berapa? 200 tambah 200. Jadi total 1200. Jadi nak rekod sekali lagi. Dekat mana? PKK. Nak rekod dekat AS ke LS? Pelajar, ingat kotak tadi. Ingat kotak tadi. Okey, gaji adalah belanja. Belanja tengok mata ke atas. Belanja. Okey, belanja terlebih ke terkurang? Terkurang. Terkurang. Jadi masuk mana? LS. Betul? Masuk LS. Nak tulis apa? Gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Berapa beratus belum bayar? 200. Ini pelajar kena rekod. 200. Okey? 200 cara macam ni. Okey, alright. Sekejap lagi cikgu tunjukkan Okey, tunjuk tengok lain pula. Tengok lain pula. Okey. Okey, tengok ni pula. Commission. Commission diterima 1000. 1000. Okey, ini apa maksud 1000? Ini yang sudah terima. Commission diterima ialah belanja ke hasil? Ini adalah hasil. Okey, commission belum terima. Belum terima 200. Jadi yang mana nak rekod 2 kali? 200. 200. Maklumat tambahan yang rekod 2 kali. Jadi pelajar tahu yang belum terima, belum bayar tu yang kena rekod 2 kali. Okey, 2 kali. Jadi pelajar rekodkan dalam perdagangan untung rugi. Belanja ke hasil? Sebab dia adalah hasil, tulis hasil. Tulis apa? Commission diterima. Berapa commission diterima? 1000. Tambah berapa? Tambah 200. Kenapa tambah? Sebab terkurang. Tak cukup, kena tambah. Okey, tambah berapa? 200. Berapa dapat? 1200. Okey, sekali lagi. Nak masuk AS ke LS? Ingat kotak tadi. Okey. Mana? Belanja ke hasil? Nak tengok dulu. Belanja ke hasil? Hasil. Hasil kat bawah. Belum terima, terkurang. Jadi hasil belum terima ialah apa? AS. AS. Okey, masuk dalam AS. Nak tulis apa? Commission belum terima. Yes, commission belum terima. Berapa belum terima? 200. 200. Macam itulah cara dia. Boleh? Ini kalau terkurang. Kalau terkurang. Okey, kalau terlebih macam mana? Terlebih, terbalik ke? Tadi tambah, ini akan jadi tolak. Okey, dia banyak versi banyak. Nanti cikgu terangkan yang ni. Ni tengok ni dulu, cikgu terangkan. Okey, pelarasan yang ketiga yang kita nak belajar, prabayar. Ataupun belum terperoleh. Prabayar atau belum terperoleh. Okey, alright. Jadi sekejap banyak. Cikgu tengok sekejap. Sekejap Okey, prabayar atau belum terperoleh. Mesti kena tolak. Kenapa? Sebab terlebih. Terlebih. Okey, alright. Jadi untuk belanja, prabayar ni hanya untuk belanja je. Prabayar ni untuk belanja. Apa maksud belanja? Merujuk pada apa belanja? Merujuk pada belanja ni merujuk pada terlebih bayar. Prabayar ni terlebih bayar. Alright. Sekarang belajar belum terperoleh. Apa maksud belum terperoleh? Belum terperoleh ni terlebih juga. Tapi untuk apa? Untuk hasil saja. Hasil belum terperoleh, hasil terlebih terima. Kalau belanja prabayar ialah apa? Belanja belum belanja yang terlebih bayar. Boleh boleh. Apa contoh belanja? Gaji, sewa, kadar bayaran, insurans, faedah dibayar, sewa dibayar. Belajar tu sama. Kalau hasil, apa contoh hasil? Diskaun diterima, komisen diterima, faedah diterima, itu hasil. Boleh belajar? Okey. Jadi pelajar apa konsep dia? Kena tolak. Cuba tengok sekali lagi. Okey, jadi pelajar konsep dia sama. ID, imbangan duga dalam perdagangan untung rugi. ID ambil kat mana? Imbangan duga. Tolak dengan apa? Prabayar. Tolak dengan yang terlebih. Kalau belanja dipanggil prabayar, kalau hasil dipanggil belum terperoleh. Alright? Okey, sekali lagi nak masuk AS ke LS. Okey, pelajar kena ingat kotak tadi yang kita buat. Apa yang kita buat tadi? Kotak tadi. Pelajar, sambungan daripada kotak tadi yang awak buat. Okey, belanja, hasil. Cikgu suka ingat kat sini. Terlebih, terkurang, terlebih, terkurang. Tadi kita fokus 2 tempat terkurang. Sekarang kita fokus terlebih. Okey, apa terlebih? Kalau belanja terlebih dipanggil apa? Prabayar. Dekat mana? AS. Kalau hasil terlebih, dekat mana hasil terlebih? Dekat LS. Dipanggil apa? Belum terperoleh. Belum terperoleh. Cikgu tulis ringkas je. Ini dia. Okey.
Boleh ingat? Cuba bermula dia mainan perkataan tu. Tak boleh ingat kadang pelajar kena buat nota banyak nota macam ni ringkas. Sebelum buat pelajar ingat. Buat latihan berulang pasti pelajar ingat. Okay? Alright, settle. Okay. Okay, sekarang pelajar kita buat. Tengok contoh cikgu. Okay. Gaji 1,000. Apa maksud gaji 1,000? Sudah bayar. Sudah bayar. Telah bayar. Gaji prabayar. Apa maksud prabayar tadi? Terlebih. Lebih. Terlebih 200. Jadi 200 yang kena rekod 2 kali. Jadi terlebih nak tambah ke nak tolak? Tolak. Jadi masuk dalam belanja ID tolak prabayar. Berapa tolak? Gaji 1,000 tolak 200. Jadi berapa nilai dia? 800. Okey, sekali lagi. Nak masuk mana? Mesti rekod 2 kali. Sekali lagi dalam AS ke LS? Gaji tadi belanja ke hasil? Belanja, tengok atas. Prabayar, mana prabayar? AS. Betul. Jadi masuk dalam AS nak tulis apa? Gaji prabayar. Berapa yang prabayar? 200. Bagus. Yang prabayar ialah 200. Boleh belajar? Okey, ni peringkat yang pertama. Okey, tengok peringkat yang kedua pula. Okay, yang kedua. Last sekali. Okey, last. Lepas ni kita buat. Komisen diterima 1,000. Okey, komisen belum terperoleh 200. Apa maksud belum terperoleh? Terlebih hasil. Terlebih. Terlebih berapa? 200. Jadi 200 yang rekod 2 kali. Jadi terlebih nak tambah ke nak tolak? Tolak. Okey, jadi masuk dalam hasil. Komisen diterima, ID tolak belum terperoleh 1,000 tolak 200. Berapa dapat? 800. Sekali lagi, AS ke LS? Kena ingat kotak tadi. Hasil belum terperoleh. LS. Betul? Jadi masuk kat mana? Liability semasa. Nak tulis apa? Komisen belum terperoleh. Berapa nilai dia? 200. Nampak tak? Okey, alright. Okey, sekarang belajar cikgu akan to be awak benda yang sama. Cikgu to be awak benda yang sama. Cikgu tak nak rojakkan. Tak nak rojakkan cerita susun yang lain tak nak. Nak belajar tentang terlebih terkurang, belajar terlebih terkurang je. Nanti pelajar ingat. Okey, alright. Jadi pelajar, kita cuba terus buat soalan yang kita nyatakan tadi. Okey, mana soalan yang kita first nak buat? Yang ini. Okey. Jadi pelajar ready buat kat soalan tu. Okey, jadi buat kat soalan tu ready. Satu per satu. Okey, bermula tadi inventory akhir dah settle. Okey, yang kedua. Okey, pelajar. Ini ni. Okey. Ni tadi 12,700 kan kita dah buat. Dah. Okey, dah buat. Pelajar sambungan Kita buat soalan satu dulu. Hari ni kita buat soalan satu dulu. Okey, kita buat soalan satu dulu. Okey, satu ni dah habis. Okey, yang kedua. Okey, sebelum tu belajar, sekali lalu belajar kita labelkan. Boleh tak labelkan sekali lalu? Okey, secara pantas dengan cikgu. Pantas. Okey, modal. Modal masuk mana? PK. Okey, PK masuk mana? Kategori apa? Equity pemilik. Alright. Okey, belian dan jualan masuk mana? P. Mana belian, mana jualan? Debit belian, kredit ialah jualan. Pelajar kena labelkan. Pulangan. Pulangan masuk mana? P. Pulangan apa? 400. Pulangan jualan. Betul? Terbalik. Ini pulangan apa? Betul. Pulangan belian. Itu kena ingat. Kadar bayaran. Masuk mana kadar bayaran? U. Okey, U. U senang. Debit masuk belanja, kredit masuk hasil. Inventory awal? P. Sewa? U. Okey, debit dipanggil dibayar, kredit dipanggil diterima. Jadi kena hati Gaji? U. Insurans? U. Commission? U. Satu komisen dibayar, satu komisen diterima. Jadi kena hati. Ada dua. Belanja pun ada, hasil pun ada. Belanja am? U. Akaun belum terima, akaun belum bayar? PK. Jadi ini adalah ABT. ABT akan masuk mana? AS. ABB akan masuk dalam LS. Jangan lupa ini adalah ABT. Ini adalah ABB. Okey, selesai. Okey, bank. Masuk mana bank? PK. Ini bank apa? Bank overdraft. Jangan lupa. Bank overdraft. Kredit. Dia ada masuk mana bank overdraft? LS. Alright. Okey, tunai. Masuk mana tunai? PK. Dekat mana? AS. Kenderaan masuk mana? PK. Aset bukan semasa. Jangan lupa. Okey, angkutan masuk. Masuk mana angkutan masuk? P saja. Perdagangan. Faedah masuk mana? U. Diskaun masuk mana? U. Belanja ada, hasil pun ada. Ambilan masuk mana ambilan? PK. Dia kontra. Jangan lupa. Kontra. Dia adalah apa? Equity pemilik. Dan last sekali pinjaman masuk mana? PK. Dia masuk mana pinjaman?
Liability bukan semasa. Pelajar. Boleh pelajar? Pelajar, masa tinggal 5 minit lagi. Pelajar, kalau cikgu extra sikit masa 5 minit boleh pelajar? Boleh. Boleh pelajar? Boleh. Okay, alright. Kita Boleh. habiskan soalan satu. Nanti tergantung lah. Macam tak best pula tergantung, kita selesaikan. Jadi satu-satu. Okey, sekarang pelajar, sebelum ni cikgu buat belajar dengan awak, cikgu terus buat ni. Imbangan duga kita rekod satu-satu. Betul tak? Okey. Pelajar, yang dapat markah dalam peperiksaan ialah maklumat tambahan. Maklumat tambahan rekod 2 kali, itu yang dapat markah. Boleh pelajar? Jadi pelajar, kalau ini maklumat tambahan ni ada 7 kali 2. 7 kali 2 berapa? 14 markah pelajar dapat. Jadi sebab tu pelajar, cikgu nak awak kerjakan maklumat tambahan ni. Mesti pandai buat maklumat tambahan. Buat maklumat tambahan pandai, markah awak akan jadi tinggi. Tak pandai buat maklumat tambahan, maka awak tak dapat markah. Boleh pelajar? Okey, jadi pelajar kita buat satu-satu. Okey, yang kedua. Ni cikgu buat aras rendah ni. Dulu. Gaji belum bayar 300. Jadi 300 nak rekod sekali ke 2 kali? 2 kali. 2 kali. Jadi gaji dah rekod 2 kali. Okey, alright. Jadi pelajar, gaji. Okey, sekarang yang mana menunjukkan belum bayar? Gaji. Gaji ni belanja ke hasil? Belanja. Belanja. Okey, belanja. Jadi pelajar terus masukkan. Okey, terus masukkan jawapan gaji adalah belanja. Masukkan gaji. Okey, cikgu terus masukkan sini. Gaji. Okey, cikgu nak buat besar sikit lah. Tak apalah, cikgu gali-gali sikit tak apa. Tapi nampak sikit lah. Cikgu nak buat besar sikit. Nanti tak apalah. Lepas tu kita gali-gali sikit tak apa. Okey, jadi gaji. Okey, masukkan sini. Gaji. Okey. Apa konsep tadi? Konsep dia, buat catatan sikit. Tak apa. Comok-comok sikit tak apa dekat sini. Yang penting tahu. Okey, apa konsep dekat belanja dan hasil? Belajar. Jangan lupa apa saja kat sini belanja ialah ID akan jadi apa? Tambah dengan belum dengan apa? Dengan apa? Terkurang. Tambah dengan kurang. Apa yang terkurang? Belum bayar tu terkurang lah. Ataupun satu lagi apa konsep dia? ID tolak apa? Terlebih. Tolak terlebih. Betul. Okey, jadi gaji ialah apa? Belum bayar. Gaji ialah belum bayar. Betul tak gaji belum bayar? Betul, belum bayar 300. Okey, jadi berapa gaji kat atas? Cuba tengok gaji kat atas. Okey, gaji ni pelajar jangan conteng Nanti dalam imbangan juga pelajar jangan conteng. Nanti comot, nanti orang nak buat soalan 2 3 dah tak boleh dah. Okey, jadi cikgu tanda je. Mana gaji? Sekali lalu cikgu tandakan pakai pensel. Lepas ni cikgu nak pandang balik. Okey, mana gaji? Okey, ni gaji. Cikgu pakai pensel. Berapa ribu? 2000. Boleh? Jadi 2000. Ini 2000 apa maksudnya? Yang sebenar. Dah bayar 2000 tapi tak cukup. Tak cukup berapa? Tak cukup sebanyak 300. Jadi rekod 2 kali, 300 rekod 2 kali. Okey, jadi terus masuk dalam gaji. Okey, berapa dalam imbangan duga tadi? Berapa nilai dia? 2000. 2000. Okey. 2000. Tolong cikgu ni, cikgu tak boleh nampak. 2000. Okey, tadi terkurang. Terkurang berapa? 300. Okey, tambah 300. Okey, cikgu pakai pen lain 300. Jadi berapa nilai dia dapat? 2300. 2300. Okey, 2300. Okey. Alright. Okey, alright. Dah settle. Okey, settle. Okey, Cikgu, sekali nak lagi. tanya cikgu. Dalam exam kena tulis 2000 campur 300 ke? Ya, kena buat jalan kerja. Buat jalan kerja. Okey, kenapa buat jalan kerja? Oh. Kalau jawapan awak, contoh jawapan awak tulis sini salah. Awak tulis 2230. Betul ke salah? Salah. Tapi disebabkan jalan kerja ada, ini dianggap betul. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu jalan kerja menyelamatkan jawapan awak. Boleh Boleh. Okey, alright. Jadi buat. Okey. Sekali lagi. Nak rekod kat mana? AS ke LS? LS. Okey. Ingat lagi tak tadi nota? Buat catatan nanti. Macam mana catatan awak buat? Buat catatan sikit. Dekat mana awak nak buat tu? Carilah kat sini. Cikgu nak buat conteng kat sini. Cikgu conteng sekejap sini AS, LS. Okey, atas ialah belanja, bawah ialah hasil. Okey, lepas tu cikgu suka buat anak panah. Cikgu suka buat anak panah dekat AS. Bila cikgu ingat dekat sini, yang lain semua cikgu ingat. Kenapa? Cikgu terbalik-terbalikkan saja. Okey, jadi terkurang, terlebih, terkurang. Okey, betul. Okey, sekarang kalau belanja, kena faham istilah. Kalau belanja terlebih dipanggil belanja apa? Prabayar. Kalau belanja terkurang dipanggil belanja apa? Belum bayar. bayar. Tak apa, pertama kali ni buat ni, tengok nota pun tak apa sebab kita tak boleh ingat lagi.
Nanti buat latihan banyak, boleh ingat. Pelajar, saya bagi soalan pelajar. Soalan ni pelajar, 40 soalan pelajar kena buat. Baru pelajar boleh mantap belajar. Lepas tu cikgu bagi bekalkan banyak. Banyak cikgu bekalkan. Selepas ni, dah pejam mata je buat ni pelajar. Pelajar pejam mata. Cikgu nak pelajar yang keluar daripada form 4 yang tuition dengan cikgu ni, form 5 awak dah mantap dah penjata kewangan. Jangan cerita lagi penjata kewangan. Lepas ni, belajar dalam masa sebulan ni, dah boleh cari form 5, buat pakai Google Meet. Jom kita lomba buat soalan SPM. Boleh buat tak? Tengok siapa cepat. Dah belajar? Silap form 5 pun tak boleh buat lagi. Sebab apa? Dah lupa dah benda ni. Okey Jadi kita tengok. Okey, hasil. Hasil apa? Kalau terkurang? Belum terima. Hasil terlebih. Hasil apa? Belum terperoleh. Jadi cikgu tak boleh tulis BT lah. BTR tu belum terima. BTP tu belum terperoleh. Jadi tadi sebut gaji. Gaji belum bayar. Jadi gaji belum bayar kategori apa? Belum bayar. Bila gaji tu belanja. Belanja. Terkurang. Belum bayar. Jadi dia masuk mana? LS. Boleh bayar? Jadi terus masuk dalam LS. Berapa LS? Berapa belum bayar? 300. Okey, jadi masuk sini 300. Okey, masukkan terus dalam LS. Okey, nak tulis apa? Gaji belum bayar. Okey, berapa gaji belum bayar? Okey, semua LS kotak pertama. Semua LS kotak pertama. Berapa ratus belum bayar? 300. Okey. Boleh? Sekarang ada nak tanya? Nak tanya, jangan malu-malu. Okey, faham tak yang cikgu ajar ni? Yang sekarang ni? Boleh ikut tak? Agak. Faham. Sama yang cikgu ajar slide tadi. Okey, alright. Saya rasa kat sekolah belum belajar kan ni? Dah belajar belum? Belum. Belum. Tak apa, kita belajar advance sikit. Nanti lepas ni nak belajar kat sekolah lagi senang. Okey, selesai. Okey, habis kedua. Kita tengok maklumat tambahan yang kedua pula. Okey, yang kedua. Yang ketiga. Okey, apa dia sebut yang ketiga? Komisen belum terperoleh. Okey, apa maksud belum terperoleh? Terlebih ke terkurang? Terlebih. Okey, ini terlebih. Apa benda yang terlebih? Komisen. Okey, komisen ni merujuk belum terperoleh ni merujuk kepada komisen diterima ke komisen dibayar? Belanja ke hasil? Hasil sebab belum terperoleh hanya untuk hasil. Kalau belanja terlebih dipanggil prabayar. Komisen prabayar itu untuk komisen dibayar. Betul? Komisen ada dua. Jadi kena hati-hati Jadi komisen ni merujuk pada apa? Hasil. Okey, berapa terlebih? Terlebih 178. Jadi 178 yang rekod dua kali. Alright, ingat. Okey, jadi komisen dekat imbangan duga. Cuba tengok dalam imbangan duga. Ada tak komisen? Ada. Cikgu tandakan pakai pensel. Lepas ni kena pandang semula Mana? Okey, ini komisen. Okey, komisen hasil yang mana? Ini. 578. Boleh ingat? Nanti padang semula Nanti nak buat soalan nombor 2 ni kena clearkan balik, padang balik nanti Okey, jadi pelajar tolak dengan berapa? 178. Jadi pelajar terus masuk dalam hasil. Okey, masuk dalam hasil. Nak tulis apa? Komisen. Komisen apa? Diterima. Okey, berapa tadi dia dalam imbangan duga? Apa konsep dia? Sama. Kalau dalam imbangan duga terlebih, ID tolak terlebih. Berapa dalam imbangan duga tadi? 578. Okey, tolak berapa? 178. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? 400. 400 tepat. Okey, 400. Mana yang nak rekod dua kali? 578, 178 atau 400? 178. Ya, 178. Jadi terus masukkan 178. Okey, nak masuk mana? AS ke LS tadi? Kita dah bincang. AS ke LS? Komisen ialah hasil. Hasil belum terperoleh. AS ke LS? LS. Okey, kita akan masuk dalam LS. Okey, nak tulis apa? Komisen belum terperoleh. Dekat belanja, dekat hasil jangan tulis belum terperoleh, tak nak. Dekat hasil dengan belanja tulis tambah tolak je, cukup. Okey, belum terperoleh. Berapa yang terlebih? 178. Okey, selesai. Dua markah lagi. Tadi dah dapat 2 markah, ini 2 markah lagi pelajar dapat. Selesai. Okey, alright. Okey, siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Okey, boleh tak? Boleh ikut tak?
Okey, Boleh, Okey, boleh. boleh. Okey, cikgu masuk soalan berikutnya. Boleh. Okey, alright. Cikgu masuk. Okey, lama-lama nanti lepas tu cikgu variasikan kat sini. Cikgu to be yang sama. Okey, yang keempat. Okey, dapat 6 markah tadi yang atas. Okey, dapat 2 lagi, cari 2 markah. Sewa belum terima. Jadi sewa ni terlebih ke terkurang? Belum terima. Terkurang. Kurang. Okey, kurang nak tambah ke nak tolak? Tambah. Kalau terlebih tadi tolak. Betul? Okey, tambah. Okey, apa benda yang nak tambah? Sewa. Jadi sewa ni belanja ke hasil? Belum terima. Jadi sewa ada dua. Sewa Hasil. dibayar, sewa diterima. Apa keyword dia kat sini? Hasil. Sewa diterima. Belum terima, dia panggil sewa diterima. Boleh belajar? Ini adalah hasil. Kalau belanja macam mana? Sewa belum bayar. Sewa belum bayar tu sewa dibayar. Sewa dibayar adalah belanja. Boleh belajar? Jadi hasil. Okey. Berapa belum terkurang? Terkurang 250. Jadi 250 rekod 2 kali. Okey, tengok ke atas. Sewa. Cari sewa. Berapa sewa? Hasil? 500. 500. Boleh Okey, jadi masuk mana belanja ke hasil? Hasil. Masuk dalam hasil. Okey, masuk dalam hasil. Tulis apa? Sewa diterima. Ya, sewa diterima. Okey, berapa dalam imbangan juga? Konsep dia ID 500. Betul? 500. Okey, tambah ke tolak? Terkurang. Tambah. Okey, berapa terkurang tadi? Tengok soalan awak. 280. 280. Okey, jadi berapa jumlah dia dapat? 780. 780. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 280. Ya, yang terlebih terkurang tu rekod 2 kali. Okey, 280. Okey, jadi patah balik pada formula. Sewa diterima. Sewa diterima adalah hasil. Masuk mana sewa diterima masuk hasil? Sewa diterima adalah hasil. Tengok mata. Mak terpadam pula. Sekejap. Okey, jadi pelajar mata tengok kat bawah je. Astagfirullahaladzim, terpadam lagi. Okey, tengok mata kat bawah. Hasil. Okey. Hasil terlebih ke terkurang? Terkurang. Jadi masuk mana? AS. Betul. Nak tulis apa? Sewa belum terima. AS. Masuk dalam AS. Okey? Alright. Jadi pelajar ni cikgu padam tak nak keliru sikit. Cikgu padam. Okey, jadi masuk dalam AS. Okey, AS. Okey, masukkan terus. Tulis apa? Tulis kat bawah ni. Tulis kat bawah ni. Bawah ABT. Sewa belum terima. Okey, berapa yang belum terima tadi? Tolong cikgu. 280. 280. Okey, 280. Okey, jadi belum terima ialah 280. Settle. Okey, 2 markah lagi. Okey, nampak? Cikgu to be yang benda yang sama. Okey, ada nak tanya tak setakat ni? Boleh? Tak ada. Boleh Okey. Tak ada. Ini pekat senang. Nanti minggu depan kita belajar agak susah. Kita akan belajar yang pekat kedua pula. Okey, habis. Okey, kita tengok yang lain pula. Yang berikutnya, soalan berikutnya. Apa dia? Dia sebut apa lagi? Kadar bayaran prabayar. Kadar bayaran prabayar. Apa menunjukkan terlebih ke terkurang ni? Belanja terlebih. Terlebih. Prabayar terlebih. Prabayar terlebih. Terlebih tambah ke tolak? Tolak. Apa benda yang terlebih ni? Kadar bayaran. Kadar bayaran ni belanja ke hasil? Belanja. Kadar bayaran belanja. Jadi kita cari belanja. Mana kadar bayaran kat atas? Cari kadar bayaran. Berapa kadar bayaran sebelum ni? Ada. Berapa nilai kadar bayaran? 656. 656. Jangan lupa yang cikgu bulat-bulat ni padam. Warna purple ni tak apa. Yang bulat-bulat ni padam. Sebab soalan 2 ni kita jumpa soalan yang lain. Okey, kadar bayaran 656. Jadi 656 nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak berapa? 56. Okey. Jadi pelajar terus masukkan dalam belanja. Kadar bayaran. Masuk dalam belanja tulis apa? Kadar bayaran. Okey, berapa dalam imbangan juga? 656. Okey, tambah ke tolak? Tolak kan? Tolak terlebih. Tolak 56. Okey, berapa dapat jawapan? 600. 100. Okey, jadi nak rekod yang mana sekali lagi? AS ke LS? Kadar bayaran ni belanja. Belanja terlebih. Cuba tengok jadual. Belanja terlebih. AS ke LS? AS. Okey, AS. AS nak tulis apa? Kadar bayaran prabayar. Kadar bayaran prabayar. Bagus. Jadi masuk dalam AS nak tulis apa? Kadar bayaran prabayar. Prabayar.
Berapa yang Prabaya? 600. 56. 56. Yang terlebih. Yang terlebih yang Prabaya. Berapa Prabaya? 56. Selesai. Okey, habis. Okey, berikutnya. Boleh? Kalau cikgu laju sangat beritahu okey, sebenarnya cikgu kena masa kesian kat awak ni. Dah terlebih masa ni. Ngantuk orang hari ni. Tak. Boleh ikut boleh kita habiskan Kena habiskan tak apalah, Boleh, siapa yang larat boleh. follow cikgu lah. Ada 2 orang pun cikgu ajar je. Okey, alright. Teruskan. Okey, faedah belum terima terakru, bukan terakru pelajar. Pak ada cikgu terlebih. Apa tu potong ni? Terakru potong. Faedah belum terima. Jadi keyword dia apa? Belum terima. Belum terima ni terlebih ke terkurang? Terkurang. Kurang. Okey, jadi kurang nak tambah ke nak tolak? Tambah. Okey, tambah. Apa benda yang terlebih terkurang ni? Hasil. Faedah diterima. Jadi faedah ni ialah apa? Hasil. Betul. Jadi terkurang berapa? Terkurang berapa? 600. 600 yang akan rekod 2 kali. Kena tambah. Okey, jangan lupa jadi faedah. Cuba tengok faedah. Mana faedah? Faedah. Okey, jumpa. Ada tak faedah hasil? Ada. Ini dia. Jumpa tak? Berapa nilai dia? 750. 750. Okey, 750. Okey, jadi belajar 750 ialah hasil. Okey, 750. Yang kurang ialah 600. Jadi tambah 600. Okey, sekarang sekali lagi nanti terkurang nak masuk mana? AS ke LS? Hasil. Mata terus tengok hasil je. Dekat mana belajar nak masuk? Terlebih ke terkurang? Terkurang. Jadi terkurang kat mana? AS. Okey, apa? Belum terima. Okey, alright. Jadi pelajar terus masukkan dalam hasil dulu. Okey, nak tulis apa tadi? Faedah diterima. Jangan tulis belum terima kat sini tak nak belum terima. Sini tulis tambah tolak je. Yang belum terima nanti dekat ASLS. Okey, berapa nilai tadi yang asalnya dalam imbangan duga? Tolong cikgu. Cikgu tak nampak soalan. 750. 750. Okey, sekarang terkurang. Terkurangan tambah. Tambah berapa? 600. 600. Okey, jumlahkan berapa dapat Niaman? 1350. 1350. Okey, 1350. Okey, selesai. Okey, sekarang AS ke LS? AS. AS. Okey, masuk dalam AS. Okey, nak tulis apa? Faedah belum terima. Bagus, pandai dah. Faedah belum terima. Jadi pelajar dah tahu dah. Okey, berapa belum terima? 600. 600. Masukkan 600. Okey, selesai. Okey, kena buat soalan yang asas ni kena buat dulu ni. Kalau soalan cikgu masuk terus soalan SPM, habis terkejut dah belajar. Ramai dah drop account, tak nak ambil account dah susah. Padahal tak ada apa pun, senang je. Okey, last. Okey, last soalan last. Apa dia soalan last? Insurans Prabaya. Nampak pelajar jumpa tak keyword dekat sini? Jumpa tak keyword dia? Jumpa. Okey, ini Prabaya. Prabaya ialah apa? Terlebih ke terkurang? Lebih tambah ke tolak? Tolak. Okey, sekarang apa benda yang terlebih? Insurans. Insurans belanjakan hasil. Insurans memang tak ada hasil, memang belanja. Okey, terkurang berapa? 40. Okey, jadi dalam PKK nak masukkan mana? AS ke LS dalam PKK? Insurans ialah belanja. Jadi tengok ke atas. Okey, belanja terlebih. Terlebih yang ini terlebih. Jadi dia apa? Bayar AS. Okey, jadi belajar cuma tengok dalam insurans dalam imbangan duga. Okey, berapa insurans? 300. Debit. 300 ni apa maksudnya? Sudah bayar 300. Rupanya yang kita bayar 300 terlebih. Lepas tu kena tolak. Boleh 300. Jadi pelajar terus masukkan dalam belanja nak tulis apa? Insurans. Okey, berapa nilai dia? 300. Okey, tambah ke tolak? Okey, tolak berapa? 40. Tolak 40. Okey, berapa dapat nilai dia? 260. 260. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 40. 40. Okey, 40. Okey, jadi pelajar, kita habiskan. Habis lengkap. Okey, pelajar, kita terus label kat sini. Okey, jadi pelajar masuk kat mana tadi? AS AS. Okey, tulis apa? AS. Insurans Prabaya. Okey, berapa Prabaya? 40. 40. Okey, lengkap. Habis pelajar. Okey, dah habis. Habis ke? Okey, dah habis. Markah dia kat sini lah.
14 markah, 7 maklumat teman, 2 kali rekod, 14 markah. Lagi markah dekat mana? Yang lain tu pelajar masukkan, pelajar dapat untung kasar, dapat markah, untung bersih dapat markah, jumlah-jumlah aset semasa dapat markah, modal kerja, tu markah bonus. Yang lain tu untuk kasar, pelajar kira nombor awak salah, tak apa, asalkan konsep betul, dikira betul. Walaupun jawapan awak salah. Tu kena ingat Tapi itu adalah dalam skema je, penandaan dalam SPM. Biasa kalau menanda kat sekolah, kalau salah memang salah je. Termasuk saya, saya pun sama kalau menanda dekat sekolah dulu, kalau untuk kasar dapat salah, salah je. Sedangkan dalam SPM dianggap betul, sekiranya konsep awak betul. Itu je. Okey, sekarang dah faham rekod 2 kali, semua maklumat teman rekod 2 kali, betul? Okey, habis apa nak buat lagi ni? Cikgu nak buat apa ni? Yang lain macam tu je, macam nak kira untung. Okey. Yang lain ni, yang tak ada kena-mengena dengan tak ada kena-mengena, yang cikgu tak bulatkan ni, kita masukkan seperti biasa. Masukkan seperti biasa. Okey, pelajar, cikgu terus ajar teknik yang terbaik nak ajar kat awak. Jadi pelajar, bila awak buat, awak nak buat macam mana? Terus awak pelajar buat, kita dah label tadi modal masuk EP, belian, masuk perdagangan dan jualan. Pelajar terus buat daripada atas. Start daripada atas, terus masukkan check. Yang cikgu dah bagi ni 656 jangan rekod lagi. Yang cikgu dah bulat-bulat ni 500 jangan rekod lagi. Rekod yang tak bulat je. Boleh pelajar? Tengok nombor rekod, tengok nombor buat. Okey. Pelajar kena bantu saya. Kena sebutkan butiran daripada atas ni sampai bawah. Tadi kita buat PP je. U je. PK je. Tak ada. Sekarang hari ni kita buat daripada atas. PK masuk terus dalam PK. P masuk terus dalam P. P pulangan terus masuk P. Faham pelajar? Kita akan buat lebih sistematik. Okey, pelajar kena tolong saya. Tolong saya. Okey, first. Apa kita nak buat? Okey, cikgu terus buat kat sini dulu. Cikgu terus buat kat sini. Terus cikgu gunakan 2 page terus. Okey, tolong cikgu tolong cikgu. Okey, apa butiran yang pertama tadi? Modal. Berapa ribu modal? 25. Okey, jadi pelajar modal ni cikgu terus gunakan ni lah. Cikgu gunakan pen warna lain lah. Cikgu pakai pen warna hitam. Boleh tak? Jadi cikgu nampak lah. Yang maklumat taman cikgu pakai color. Yang lain cikgu pakai pen hitam je. Okey, berapa nilai modal awal? 25,000. 25,000. Okey, 25,000. Okey, yang kedua. Habis. Okey, sambung. Bawah modal. Tadi apa bawah modal? Belian dan jualan. Okey, belian dan jualan. Masukkan belian dulu. Berapa nilai belian? 27890. 27890. Okey, biarkan dulu. Okey, lepas belian. Sebelah belian dan jualan sekaligus kan? Okey, jualan sebelah kredit. Berapa nilai jualan? 39890. 39890. Betul? Betul. Okey, yang lain ni kita masuk sekali je seperti yang kita buat sebelum ni Maklumat teman je kita rekod sekali. Okey, kita masuk sekali je. Okey, bawah pulangan. Apa lagi bawah pulangan? Tolong cikgu. Pulangan jualan 400. Tak. Sorry. Bawah belian dan jualan. Apa dia? Pulangan Pulangan. Okay, pulangan jualan berapa? Debit. Pulangan jualan 400. 400. Okey, biarkan dulu. Tolak 400. Okey, biarkan dulu. Okey, lagi. Pulangan belian. Ada tak pulangan belian? 557. 557. Okey, kita tulis dulu. Nanti last kali baru kita kira. Okey, habis. Pulangan dah habis. Okey, bawah pulangan. Apa lagi bawah pulangan? Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran dah buat belum tadi? Dah. Yang dah tak payah masuk. Masuk yang lain. Lepas kadar bayaran lagi apa bawah? Inventory awal. Okey, inventory awal. Berapa inventory awal? 5,800. 5,800. Okey, sebutkan yang nombor yang dah bulat tak payah. Tengok nombor. Okey, lagi? Sewa. Okey, sewa diterima, sewa yang kredit dah. Sewa yang debit belum. Betul tak? Betul. Okey, sewa yang debit tu dipanggil apa? Sewa apa? Sewa dibayar. Bayar. Okey, sewa dibayar. Berapa nilai sewa dibayar? 1,500. 1,500. Okey, 1,500. Okey, selesai. Okey, lagi. Bawah sewa apa lagi? Gaji dah. Okey, lagi? Insurans dah. Lagi? Commission ada commission diterima dah. Kredit dah. Commission debit ada tak? Ada. Okey, berapa commission debit tu dipanggil commission dibayar. Betul? Commission dibayar. Okey, berapa commission dibayar? 800. Okey, rekod sekali ya. Cukup. Kenapa rekod sekali? Sebab maklumat tak ada, rekod sekali lah. Dan dah rekod 2 kali tak payah. Okey, lagi. Apa lagi? Bawah commission. Belanja am. Belanja am dah ada belum? Belum. Okey, belanja am belum. Belanja am ialah belanja. Belanja am berapa nilai? 700. 700. Masukkan 700. Okey, lagi?
Akaun belum terima, akaun Akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey, akaun belum terima ABS. Berapa nilai dia? 5678. 5678. Okey. Alright. Akaun belum bayar? 657. 657. Okey, alright. Okey, lepas tu habis apa lagi? Bank overdraft. Okey, bank overdraft liability semasa. Bank overdraft. Okey, berapa bank overdraft? 1567. 1567. Okey, selesai. Lagi. Tunai. Tunai ialah aset semasa, betul? Tunai. Okey, berapa tunai? 1750. 1750. Betul? Okey, lagi. Kenderaan. Kenderaan adalah aset bukan semasa. Kenderaan. Okey, berapa ribu kenderaan? 24,600. 24,600. Okey, settle. Okey, lagi. Angkutan masuk. Angkutan masuk kategori apa? P ke U? P. P. Angkutan masuk. Sini, angkutan masuk. Okey, berapa angkutan masuk? 5,000. Berapa? 5,000. 5,000. Okey, lagi. Faedah. Faedah apa? Faedah debit ke faedah kredit tu? Kredit. Kredit dah. Kita dah Dah. rekod. Lagi yang lain? Diskaun. Faedah debit ada tak? Faedah debit? Tak ada. Tak ada. Faedah debit tak ada. Okey, diskaun. Okey, terus masuk diskaun tak ada kat sini. Duduk masuk diskaun debit ialah diskaun diberi. Betul? Diskaun diberi. Berapa diskaun diberi? 200. 200. 200. Okey, kredit ialah diskaun diterima hasil. Diskaun diterima. Okey, berapa diskaun diterima? 250. 250. Okey, sekali rekod. Okey, lagi. Bawa diskaun. Ambilan. Ambilan dekat equity pemilik ambilan. Berapa nilai ambilan? 500. Okey, ambilan tolak sebab dia adalah kontra. Okey, lagi. Pinjaman bank. Pinjaman bank. Pinjaman bank. Liability bukan semasa. Pinjaman. Okey, berapa nilai pinjaman? 8,025. 8,000? 25. 25. 8025. Betul? Ya. Okey, Ya, 8025. Okey, lagi? 7. Habis? Habis dah. Ha? Habis. Habis? Habis dah. Okey, habis dah. Okey, habis dah. Wah, ni time ni baru seram. Tengok imbang ke tak imbang. Okey, okey, kita buat sekarang. Okey, keluarkan kalkulator. Belajar ambil masa sikit je belajar. Tak apa 5 minit ni. Siap ni. Sebab kita dah rekod dah. Senang. Okey, tolong cikgu. Okey, jualan tolak pulangan jualan. Berapa dapat jualan bersih? Tolong cikgu. 39,490. Okey, 39,490. Okey, alright. Inventory awal biarkan dulu. Belian tolak pulangan belian. 27333. 273. 33. Ha? 27333. 27333. Betul? Ah, Okey, Audi ada angkutan masuk saja. Habis. Okey, tambahkan semua. Berapa dapat kos belian? 32333. 32333. Betul? Okey, habis. Sekarang nak buat apa? Tambah. Okey, berapa dapat kos barang dijual? 38133. 38 133. 133. Okey, alright. 38133. Tolak inventory akhir 12,700. Berapa belajar dapat? 25433. 254 33. 33. 254 33. Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak dapatkan untung kasar. Nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak. Okey, tolak. Okey, berapa dapat tolak? 14057. 14057. Ini dipanggil apa? Untung kasar. Untung kasar. Positif. Jadi yang ini cikgu highlightkan. Okey, kita dapat yang pertama untung kasar. Dapat 14057. Selesai. Okey, habis untung kasar. Okey, siapa nak tanya siapa untung kasar ni? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Okey, tambah hasil. Okey, tambah semua hasil. Okey, 1, 2, 3, 4. Ada 4 hasil. Tambahkan. Tolong cikgu.
2780. 27 Ya, 2780. 80. 2780. Okey, habis. Okey, tambahkan. Untung kasar tambah dengan hasil. Berapa dapat? 16837. 837. 16837. Okey, selesai. Okey, sekarang belanja. Okey, tambahkan semua belanja. Berapa dapat? 6360. 6360. Betul? Dapat confirm? Betul. Betul. Okey, betul. Sekarang nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak. Okey, Tolak. berapa dapat tolak? 10477. 10477. 477. Okey, ini adalah positif. Jadi apa? Untung bersih. Okey, dapat untung bersih. Untung bersih. 10477 habis. Okey, 10477 ni nak bawa ke mana? Ke bawa dalam equity pemilik. Boleh belajar? Bawa ke equity pemilik. 10477. Okey, boleh tak? Siapa nak tanya ni? Siapa nak tanya, tanya terus mencelah Jangan tunggu cikgu habis cakap 10477. Okey, alright. Ini dinamakan untung bersih. Tambahkan nanti. Okey, nanti kita buat daripada atas. Okey, daripada atas. Okey, daripada atas. Okey, kenderaan. ABS ada satu je. Terus buat letak ujung lah. Ini tak ada. 24,600 terus letak ujung. Okey, selesai. Ada satu je biarlah. Okey, lepas tu aset semasa. Okey, jumlahkan aset semasa. Tolong cikgu. Berapakah jumlah aset semasa? 21104. 104. 104. Okey, double confirm? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, alright. Liability semasa. Ada 4. Okey, tambahkan semua dulu sebelum kita tolak. Berapa dapat? 2702. 2702. Okey, alright. 2702. Okey, sekarang nak buat apa? Tolak. Okey, tolak. Okey, tolakkan dapat apa? 18409. Okey, nama dulu. Tulis nama butiran. Jangan lupa. Modal kerja. Dah kerja. AS tolak LS. Wajib tulis. Okey, berapa nilai dia? 18402. 18402. Okey, 18402. Selesai. Okey, habis. Okey, sekarang cari apa? Cari imbangan. Imbangan dia. Okey, apa formula imbangan dia? ABS tambah dengan modal kerja. ABS tambah dengan banyak sikit lah sebab ABS tak ada tadi kan. Tambah dengan modal kerja. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. 43002. 43002. 43002. Okey, selesai. Okey, 43002. Okey, habis. Okey, sekarang buat equity pemilik. 25,000 tambah 10477. Berapa dapat? 35477. 35477. Betul? Okey, tambah tolak dengan 500. Berapa pelajar dapat? 34977. 34 977. 977. Ya. Betul? Betul. Okey, habis. Betul. Okey, tambahkan dengan pinjaman. 43002. 43. 002. Okey, sama tak jawapan kat atas? Sama, seimbang. Seimbang. Okey. Ya, okey. Jadi ini bukan saya buat ni. Ini awak yang buat ni. Nampak? Imbang tak? Imbang. Nampak? Buat konsep dengan betul, disiplin yang betul, sangat senang. Awak tak percaya senang ke susah, awak buat nanti dengan cikgu awak kat sekolah. Awak tahu. Belajar. Lagi terutama pelajar yang tak faham konsep ni, tak faham sipir, lagilah. Habis. Pelajar. Ini yang pelajar. Form 5, ini yang pelajar buat. Kalau pelajar kata ini panjang, pelajar Form 5, jawapan dia 4 muka surat pelajar. Ini baru 2 muka surat. Form 5 belajar 4 muka surat. Yang 2 muka surat pun susah, lagi kan 4. Betul? Lepas tu cikgu akan tubi awak ni. Sebelum awak masuk Form 5, tak kira lah result awak bagus ke tak bagus, saya tak kira. Yang penting saya nak awak keluar Form 4, awak mesti pandai penyata kewangan. Sebut je penyata kewangan awak pandai, ada 6 soalan peksa Form 4 nanti akhir tahun, awak jawab soalan ni pun cikgu awak kata awak pandai. Itu saja. Belajar. Itu je cikgu nak simpulkan. Belajar
Bukan senang, bukan semua pelajar boleh ikut nak belajar ni. Jadi kalau pelajar akaun tak pandai buat jangka kewangan, saya rasa sangat susah lah. Sebab apa? Awak berniaga nak kira belajar akaun, mesti nak kira untung atau rugi perniagaan. Kalau tak pandai kira untung atau rugi perniagaan, memang tak boleh buat lah akaun. Itu je. Okay? Alright. Okay, sekarang boleh tak? Apa yang cikgu ajar hari ni boleh tak? Tak dapat 100% pun tak apalah. Paling kurang pun faham je konsep. Okay. Okay. Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Okay. Okay. Boleh Okay, pelajar minta maaf pelajar. Hari ni cikgu, timing cikgu terlebih sikit pelajar. Kenapa terlebih? Sebab pelajar tak siap kerja. Pelajar kalau pelajar tadi siap kerja tadi, pelajar kita tak buat soalan cuba 4. Jadi cikgu tak ngam-ngam je masa tadi. Pelajar tapi tak apalah. Janji kita ada jawapan masing-masing. Senang. Pelajar dah buat cikgu, pelajar pun lengkap, nanti kita buat. Okey, tak apa. Minggu depan kita buat cerita pasal belanja dengan hasil terlebih terkurang tapi arah sederhana dan tinggi. Arah sederhana dan tinggi. Soalan nombor 2, soalan nombor 3 tu. Tapi kalau awak boleh buat, awak buat dulu. Kalau tak boleh buat, tengok-tengok, conteng-conteng dulu. Minggu depan kita akan jumpa lagi. Okey, pelajar? Okey. Alright, ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada Okey, jadi pelajar jumpa saya minggu depan waktu yang sama. Nanti kalau ada siapa pertanyaan boleh tanya Saya left lambat sikit. Okey, alright, itu saja. Terima kasih. Selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, kasih, cikgu. Terima Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Nanti saya share recording. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.